Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustaz Faisal selaku Ketua Unit Akademik ALP, yang akan menerangkan cara dan kaedah untuk mengisi PBD, borang PBD tu. Barisan kita ada JPK, Cikgu Fitri dan semua guru-guru yang turut hadir lah. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Ustaz Faisal untuk memulakan sesi ladak kita pada kali ini. Silakan Ustaz. La hawla wa la quwwata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmah 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun wal mu'minat ittaqullaha subhanahu wa ta'ala fima amar wa antahu fima nahakum anhu wa zajar. Terima kasih kepada Teacher Aizat Nordin selaku pengacara majlis dan juga penolong kanan kurikulum, Cikgu Fitri, penolong kanan Koko, dan seorang lagi penolong HEM siapa dia tau? Tak maaf lah, tak perasan. PKM siapa dia? HEM tak dapat hadir sebab dia pergi cucuk. Siapa dia tau? Saya tak perasan. Cikgu Nadia. Cikgu Nadia Osman. Nadia Osman, tak perasan. Jarang-jarang duk pergi tengok di Seriti, tak maaf lah. Khususnya barisan guru Seriti Darul Hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan yang diberikan pada petang ni, tengok sampai pukul 5 sebenarnya tak sampai kot. Walaupun kita ada 58 slide nak baca, bukan saya nak baca 58 ni, saya nak bentang sikit-sikit je. Nah, cuma hari ni dapat mandat daripada mudir minta kita kongsi berkaitan dengan pengisian template pelaporan PBD. Baik, jadi suara saya jelas no? Saya tak pakai mikrofon, saya guna mic yang kamera telefon saja, kamera laptop saja. Okey no? Suara Jelas Ustaz. Okey, dia tak perlu saya nak renggah darah-darah no. Suara kada sangat. Musim raya ni suara tak pun ada sangat. Baik, insya-Allah. Jadi ada 3 perkara kita nak tengok pada petang ni. Jadi pertama penggunaan template laporan dan juga kemudian pengurusan hari laporan, pengisian dan juga kita sikit buat bengkel lah. Cara bagaimana simulasi guru nak buat pelaporan dan juga nak buat professional judgement, nak meletakkan TP. Sana ada Ustaz Zaruni telefon, minta maaf lah. Ni kena jawab. Assalamualaikum Ustaz. Ni ada kursus, ada LDP Ustaz sana. Sagi kita telefon malam lah. Tak maaf Ustaz. Tak maaf Ustaz. Okey, baik. Kita akan buat bengkel sikit lah. Bagaimana guru nak isi template, bagaimana dia nak meletakkan TP pada anak murid dia. Yang tu yang saya akan bentang pada petang ni insyaAllah. Jadi tak sampai pukul 5 lah. Jangan risaulah. Saya tak harap cakap lah. Hari ni sesi keempat saya bercakap ni. Pagi tadi pukul 8 sampai 8.30 saya bercakap untuk SMK, sekolah menengah. Kemudian pukul 8.30 sampai pukul 9.10. 40 minit bercakap untuk PPD. Lepas tu pukul 10 sampai pukul 12. 12.30. Ada lagi. Cakap ya hari ni. Ni pukul 3 sampai pukul 4 kau tu. Saya cakap insyaAllah.
Kalau boleh lajak, saya lajak lah. Tak lajak, seorang pun tak ada dah. Dah kerja memang, kerja bercakap ya. Sebab tu masa saya dah pulih, patah tangan tu, doktor nak bagi light duty selama 6 bulan. Saya kata saya tak perlu light duty sijil. Sebab kerja saya kerja bercakap ya. Saya tak kerja angkat barang, angkat bangunan, angkat berat-berat tak. Saya kerja hanya cakap ya dengan ayat liok ya. Jadi tak perlulah sijil light duty tu, tapi kita bagi jugalah. Kok nanti bos suruh pergi buat kerja besar-besar di mana kan kita tunjuk sijil tu, selamat. Okey, tu saja nak cerita. Baik, tengok sikit PBD ni Ustazah Syifa dah bentang cara awalnya, tapi kita tengok sikit lah apa yang berlaku sebenarnya. Ini selalu seorang akan tunjuk ni. Kita semua faham lah. Maknanya semua murid kita tak, bukan ni nak samakan dengan murid nah. Gajah ada, rimau je tak ada, dia semua ada. Nak suruh pergi rabat pokok. Gelak keras seronok lah. Dia boleh rabat pokok. Ikan dalam akuarium nak rabat kat mana. Jadi itulah gambaran, analogi nak menggambarkan aras tak sama, kedudukan tak sama. Jadi kita perlu adakan satu pentaksiran yang menyeluruh. Menyeluruh ni bukan takat akademik saja, tapi melibatkan nilai. Sebab kita nak taksir dalam bentuk pengetahuan, aspek pengetahuan, kemahiran anak murid kita dan juga nilai. Dia efektif dari segi moral, sosio, dia punya emosi dan sebagainya. Itu semua tu kita nak kena taksir yang tu kena ambil kira semuanya. Tu yang kata pentaksiran yang menyeluruh. Kalau kita buat periksa dulu hanya menulis ya. Tulis tu pun kadang-kadang ada murid tu dia tahu perkara tu tapi dia tak kerti baca. Ataupun dia tak kerti nak tulis. Tapi dia tunjuk, dia kalau habaq dia tahu, dia tahu orang ni kalau hijau rupanya yang kena green tu hijau. Tapi dia tak tahu nak tulis green, G-R-E kan. Okay. Jadi dia tak dapat markah. Sedangkan dia tahu green tu warna hijau. Nampak tak? Itu walaupun arah rendah lah. Tapi kita nak buat secara menyeluruh ni, semua murid daripada arah rendah sampailah arah tinggi mampu untuk menjalani pentaksiran dengan sebaiknya. Baik ini yang perlu yang berlaku lah pelaksanaan PBD, PDP dan juga PBD. Keperluan guru dalam melaksanakan PBD dan sebagainya tu, yang pertama dari segi kurikulum lah, keperluan kurikulum dia perlu kepada DSKP, Document Standard. DSKP kan, kurikulum dan juga pentaksiran. Ingat lagi tak yang kata DSKP tu apa dia? Apa dia dalam tu ada apa? Ada SP kan, ada standard SK, ada standard kandungan, ada standard pembelajaran SP dan ada SPI kecil, standard prestasi. Tu kena ambil tahu tu apa dia, yang kata kandungan tu apa dia? Yang kata pembelajaran tu apa dia? Yang kata prestasi tu apa dia? Sebab yang tu ada kaitan dengan PBD yang kita nak buat ni. Bermula dengan perancangan. Kalau kita tahu SK, standard kandungan. Kandungan tu ialah seluruh kita kata silibus lah yang murid perlu belajar dalam setahun. Kalau ada 12 unit lah. Kalau ada 10 unit lah. 10 unit. Kalau pendidikan Islam tu dari segi ibadah dia nak tahu apa dia. Akidah apa yang dia belajar. Fiqh ibadat lah, sirah apa yang nak belajar. Lepas tu adab dan juga akhlak apa yang dia nak belajar. Dalam tu ada 10 unit. Itulah dia panggil standard kandungan. Kandungan yang perlu diketahui, perlu dipelajari oleh murid sepanjang tahun. Darjah 1 ada standard kandungan dia 10 unit mungkin. Darjah 2 dah 3, mungkin darjah 6 mungkin dah 12 unit, tambah lagi 12 unit. Itu fikir koko, fikir satu pentadbiran dia kena tengok juga jadual lagu mana nak selesaikan. Nak masukkan bagi penuh, bagi habis silibus. Itu standard kandungan. Kemudian standard pembelajaran. Pelajaran ni kualiti yang kita nak terapkan. Kalau murid kita ni ada aras dia lah, kualiti dia boleh baca ya. Ada yang boleh baca dengan baik, ada yang boleh baca dengan baik dan juga lancar. Itu semua tu standard kan pembelajaran kualiti yang kita nak ajak. Jadi kena buat memula dengan boleh baca dulu. Lepas tu barulah nak baca dengan lancar. Tu baru nak baca dengan baik dan sebagainya. Contohlah tu contoh. Mudah ya kita nak urai benda ni. Kemudian standard prestasi. Prestasi tu yang kita nak rangsang murid bagi boleh dapat apa? Apa yang dia boleh dapat? Tadi kita boleh baca kan. Boleh baca lah. Ada lagi prestasi lebih tinggi, boleh baca dengan baik. Ada yang boleh baca dengan baik dan juga teratur dengan sistematik.
boleh baca dan juga dia tak hilang, tak lupa dah baca dengan apa istiqamah kan. Betul, baca dengan jadi ada misalnya boleh ajar orang balik. Tu nak tengok PBD kita sampai PP6 kan. Kalau ada apa-apa yang nak tanya tu terus tanya lah. Saya tak mau lagi panjang-panjang pula duk celoteh ni lagi, takut-takut kita tak perasan. Ini semua yang dah dibentangkan oleh Ustazah Syifa sebelum ni kan. Okey no? Cikgu Fitri okey ah? Clear. Okey, alhamdulillah. Kau tak faham ke? Saya ni ada masalah sikit dalam nak bagi faham orang. Sebab tu saya jadi cikgu 6 tahun dah. Saya. Kalau tidak jenuh anak murid saya apa yang nak faham. Tapi kalau ajak dia pun boleh. Tu yang saya tu nak cakap takut orang tak faham. Okey, itu pelaksanaan PBD ni pertama merancang. Mesti merancang. Okey, mesti guru merancang. Dalam perancangan tu apa yang nak diajar ikut tengok pada SKP lah. Merancang PDP. Okey, instrumen pentaksiran ni kena ada. Apa instrumen pentaksiran yang kita nak guna? Ingat lagi tak apa instrumen? Instrumen ni banyak. Saya ingat ada 12 lebih pak. Kita nak tak sedar dari segi apa? Pemerhatian ke kita nak mengawasi murid. Okey, dalam aras ni siapa dia yang kita nampak yang boleh ni? Itu pemerhatian. Kemudian ada kuis. Kita nak buat dalam bentuk kuis tu instrumen dia. Kita nak buat dalam bentuk persembahan ke, kan? Kita nak buat ataupun nak buat dalam bentuk projek. Dia panggil small project tapi big impact. Projek yang kecil tapi impaknya besar. Murid sonok, ada berlakunya PAK21, ada komunikasi antara murid dengan murid, dengan cikgu, murid dengan bahan, tu semua tu. Instrumen pentaksiran. Ada yang nak buat dalam bentuk tulisan. Kan kita bagi lembaran kerja, nak tengok murid kita ni siapa boleh dapat tak? Dia punya tahap pencapaian dia yang kita ajak ni dia faham tak faham. Saya tak ulang dah yang sebut tentang kepentingan objektif PBD ni, semua dah tahu dah. Apa yang guru dapat, apa yang murid dapat kan, tu semua dah tahu dah. Tapi dari segi ni perancangan yang pertama lah. Perancangan mesti ada. Bila nak buat perancangan tu mesti ada aktiviti untuk mesti ada. Yang pertama kena tahu dulu kita nak ajak subjek apa. Dalam subjek tu nak ajak bidang apa kan. Bila dah nak ajak dalam bidang apa aktiviti yang sesuai dengan bidang ni. Kan kalau bidang ambil wuduk takkan nak suruh ajak cakapnya. Kena bawa pergi ambil wuduk tu ya. Kan itu standard kandungan dan juga pembelajarannya. Kan. Kemudian tu yang kita pada kita nak merancang PDP kita tu masukkan juga pentaksiran. Pentaksiran PBD ni dia yang ongoing proses, dia sentiasa berterusan. Tiap-tiap kali ajak terapkan pentaksiran tu. Dia bukannya macam periksa ni ujung tahun pertengah tahun ada satu periksa. Ujung tahun pula ada satu lagi jadi 2 periksa. Tengah-tengah tu ada ujian kan. Itu dipanggil periksa, tapi pentaksiran ni berulang-ulang sampai murid kita boleh. Lagi dia tak kuasai, dia kata budak ni boleh dapat TP4 tapi dia punya perangai tak pilot lagi. Nak bagi 4 tak boleh lagi sebab tak beradab lagi. Kita ajak dia adab. Kamu nak keluar pergi tandas hebat kat cikgu. Kamu nak bercakap dengan cikgu, cakap elok-elok, jangan duk menjerit-jerit. Dengan kawan jangan duk tolak-tolak. Itu kan kita nak lepas 4 ni tak dapat ini sebab tengok adab dia kurang. Okey, yang tu kita nak bagi dapat 4, kita pergi dekat dia macam ni, kamu hak ni, kamu hak ni, kamu hak ni. Masing-masing murid ada perangai yang berbeza-beza kan. Ni kita rancang macam tu. Nampak macam susah tapi sebenarnya senangnya. Senang. Sebab kita guru, kita kenal anak murid kita. Yang kedua, kita melaksanakan PDP lah yang telah kita rancang, kita laksana. Dalam laksana tu, semasa laksana tu, kita buat pentaksiran. Pentaksiran dalam bentuk pelbagai yang tadi lah yang kita dah sedia instrumen ya, nak buat kuis ke, nak buat projek ke, nak buat secara pemerhatian kita tengok murid kita lagu mana. Hari ni fokus nak tengok tentang adab muridnya. Mereka dah boleh dah belajar semua, mereka dah dapat kuasai dah hasil belajar, tapi nak tengok tentang adab pula lagu mana. Kita buatlah kita rangsang yang boleh mereka dapat adab. Kita buat soalan, kuis. Siapa yang angkat tangan jawab. Ini dah murid semua dia dah angkat tangan, dia lah jawab. Cikgu tak suruh jawab pun dia jawab dah. Nampak kita boleh tengok dari segi adab. Boleh tengok tu. Sebab tu kata cara kita nak tackle perkara-perkara ni tak susah mana. Kita boleh rancang, kita boleh fikir. Kemudian bila kita dah buat pentaksiran, kita tengok tindakan susulan. Murid kita capai tak capai. Berapa yang capai, berapa yang tak capai. Ni semua ni kat sifat abang dah kan. Lepas tu kita buat balik.
Kan sampai tu kita petasan dia akan berulang-ulang. Yang dah lepas alhamdulillah. Yang tak lepas kita buat lagi sampai takat mana lepas. Kalau boleh dapat TP3 pun cukup lah. Tahap penguasaan tahap 3 pun cukup dah. Itu yang paling minimum kita nak. Tak mau yang duduk tahap 1 dengan 2 lagi, kita tak mau dah. Kita akan cuba rangsang murid tu sampai dapat TP3. Kalau dia lajak lagi sampai 4, 5 dan sampai 6 alhamdulillah. Okey. No, tu yang kita nak ni. Tak pula dah tu juga. Tu saya 3.5. Tak mau nak. Okey, yang ni yang saya nak bincang hari ni. Nampak tak slide ni? Jelas tak? Slide jelas no? Okey, baik. Okey, bila kita nak buat kita dah mengajar, kita dah ada record murid-murid kita ni yang kata Kak Syifa dah sebut dah ni kan, bila kata nak buh TP ni bila di akhir, bukan tiap hari buh TP dah. Tiap hari kita hanya mentaksir dan juga kita tanda ya. Oh, budak ni dah boleh dah, ada tak boleh, tak boleh ni. Kita tanda ya. Tapi sampai akhir dah habis satu unit tu kita ajar, contoh satu unit kita ajar 2 kali ataupun 3 kali. Habis 3 kali tu baru kita bubuh TP. Oh, unit ni murid kita ni lihat ni. Nanti bahasa matematik bidang, jadi kita tengok dari segi pencapaian murid kita. Jadi nak bubuh 3, 2, 4 semua tu kita sebenarnya sudah ada sebab bila kita dah tanda takat mana mereka boleh. Baik, jadi bila nak tanda buah markah tu mesti melibatkan kepada pertimbangan profesional guru lah. Professional judgement yang sememangnya sangat dititik beratkan. Kita ni bila nak laksanakan PBD ni diberikan tanggungjawab sepenuhnya oleh pihak pentadbir kita untuk kita buat pentaksiran dan juga membuat pertimbangan profesional. Ini sebagai kepercayaan pentadbir lah pada guru-guru untuk dia buat pertimbangan profesional berdasarkan kemahiran pengalaman yang dia sudah ada. Kalaupun dia kata saya baru setahun ni nak mengajar, tak. Dia carilah ilmu, dia belajar sebagai mu'alim. Mu'alim ni dia bukan dekat mengajar ilmu, dia juga mengamalkan ilmu dan juga dia menambah ilmu. Tu kata mu'alim. Kita lah mu'alim. Mu'alim ni guru di peringkat rendah. Kalau orang Arab dia guna perkataan mu'alim, peringkat rendah. Kan kalau guru bahasa Inggeris dia panggil teacher sir kan. Kalau bahasa Arab dia panggil ustaz ustaz kan. Bahasa Arab panggil mu'alim. Samalah. Mu'alim. Mudaris peringkat menengah. Peringkat universiti tu mudaris. Tapi kalau peringkat rendah menengah ni, sekolah sampai berapa belas tahun ni panggil mu'alim. Kita mengajarkan ilmu, kita juga mengamalkan ilmu supaya anak murid kita tiru kita. Sebab tu kata mu'alim, anak murid kita tiru kita, mu'alim, dan juga kita juga kena sentiasa tambah ilmu. Mu'alim yang baik. Jadi jangan kata baru setahun mengajar, tak ada pengalaman lagi. Okey, tak ada pengalaman, kena jadi mu'alim yang baik, belajar, bertanya. Kan, rajin bertanya. Baik, okey. Jadi, apa dia asas kepada pertimbangan profesional ni? Memerlukan guru membuat keputusan berdasarkan analisis dan rumusan maklumat. Sebab kita pentaksiran ni, guru dapat apa, murid dapat apa kan. Kak Syifa sebut dah, guru akan dapat apa, maklumat lah. Bila dia ajak, dia tengok murid kita dia ni, sekarang ni, murid yang cara pengajaran dia ni berkesan tak berkesan. Macam nak tahu berkesan tak berkesan? Penguasaan murid. Murid dia dapat tak dapat. Dia kata, tu kalau kami ajak kelas belakang lagu mana? Pakai tak dapat semua. Tak. Kelas belakang pun berpotensi untuk dapat kalau kena cara kita mengajar. Hari tu dia boleh sebut cukup lah. Kalau kita angkat dia boleh hangguk, tanya dia tahu tu betul lah. Dia hangguk tu benda yang betul. Betul lah, dapat lah. Ya tu. Kan? Walaupun kelas belakang semua ada potensi untuk faham apa yang kita ajar tu. Kata PBD ni kita dapat menilai tahap keberkesanan kita mengajar ni lagu mana. Saya pun lagi kalau saya tanya balik lah, cikgu-cikgu ni faham tak faham. Kalau tak faham maknanya keberkesanan saya tetap clear lah. Begitulah. Ya, itu yang saya takut sangat tu. Okey, guru dia buat analisis berdasarkan rumusan lah maklumat yang dia dapat. Kemudian merupakan satu proses berterusan sepanjang PDP. Dia sesa tengok walaupun ada murid dalam kelas paling ramai 40 orang lah, kita tak boleh ajar sampai 80 orang, 40 orang je paling ramai. Kita boleh tengok satu-satu. Dan kita boleh kelaskan murid ni dia duduk tahu mana. Kemudian kita akan tengok aras yang dia boleh dapat. Dan dalam masa yang sama kena tengok juga nilai dia, aspek nilai. Bukan dekat pengetahuan, kemahiran dia boleh buat tak boleh buat. Pengetahuan tu dia tahu. Hak kemahiran tu dia boleh buat tak? Boleh buat tu dengan sistematik tak? Dengan istiqomah tak? Dan nilai tu dengan
beradab misli ataupun bertanggung dan sebagainya. Okey. Keperluan utama kepada pertimbangan profesional menentukan tahap penguasaan TP ini yang ni lah yang kita nak buat ni, tahap nak menentukan TP. Nak tahu TP ni lagu mana? Berdasarkan standard prosesi tadi lah. Prosesi ni. Prosesi dia sebut lah TP1 apa dia, TP2 apa, TP sampai TP6. Satu ni kalau TP tahap penguasaan umum, tahu. Kena dalam kepala kita lah. Tahu ya. Dekat tahu ya. Tahu lagu mana? Dia boleh tunjuk. Kalau kita angkat, dia boleh hangguk. Dah hangguk tu betul lah. Tu kira dia tahu lah. Tahu dan faham. Dia boleh cerita. Tahu Ustaz, yang ni kalau apa, dia boleh cerita pula, tu faham lah. Okay? Tahu, faham dan boleh buat. Tu dah masuk kemahiran lah. Tahu, faham dan boleh buat. Tu dah TP3 lah. Ya? Tahu, cerita, oh ni nak buat lagu ni. 3. TP4, tahu, faham, boleh buat secara apa? Sistematik. Dia tak buat mampu ikut ni, dia masih ikut susunan dia. Dia sistematik. Tahu, faham dan boleh buat. Tahu, faham, boleh buat dan boleh buat secara sistematik. Boleh buat secara sistematik dengan tekal, istiqamah. Dia tak lupa dah, dia ingat. Ingat ni, TP5. Tahu, faham, boleh buat dengan sistematik, boleh buat dengan istiqamah dan juga apa dia? Beradab misalnya. Dia buat dengan beradab. Dapat TP6. Masya Allah. Kan susah mana pun kan. Jadi kita kena duduk perhati tengok anak murid kita. Dia kata lagu mana nak buat lah. Hak adab nilai ni dah tak tengok depan muka, duk tengok Google Meet kenapa dia tak masuk. Tengok tentang hasil kerja dia. Dia buat tu cincai ke, dia buat betul-betul cantik ke. Kita boleh tahu, boleh baca lah. Apa yang dia tulis tu, cincai ke, comot ke. Kalau comot pun tapi dia buat dengan teratur. Apa kita kata tu dia ikut arahan tu. Hak ni nombor 1 dia duduk bawah. Hak lagi dia duduk ni, hak tu ikut dan. Hak tu duduk 3-3 baru teratur lah. Begitulah mudahnya untuk nak buat PBD ni. Dia menentukan tahap penguasaan berdasarkan standard prosesi itu. Kena rajin baca DSKP tu dan kena tahu fungsi penggunaan DSKP tu. Ada SK, SP dengan SPI kecil tu. Dan menentukan tahap penguasaan keseluruhan dalam mata pelajaran bagi melaporkan keputusan pendaftaran akhir tahun. Nantilah kita nak kena lapor dekat model dan juga nak kena habaq dekat waris apa yang murid tu boleh dapat. Kita tak mau murid awal tahun duduk lugu tu, akhir tahun duduk macam tu juga tak berubah tak. Kita mesti ada perubahan. Perubahan dari segi tingkah laku, pengetahuan dia, kemahiran dia pun ada perubahan. Hari tu dia tak boleh cakap lagi, dia dah cakap lah. Takkanlah darjah 1 daripada awal nak tulis ABC, duduk tak erti, sampai hujung tahun duduk tak erti juga. Mana kemahiran yang kita ajar? Kan? Lepas tu, bila duduk buat tu dah awal tahun duduk buat dah erti tulis, tapi tulis tu cincai. Tak kemas. Takkan di hujung tahun tak kemas lagi. Bila kita nak terap nilai dia bagi buat kemas-kemas. Masya Allah. Itu tanggungjawab cikgu kita. Dia panggil muaddib. Nak membetulkan adab dan juga akhlak anak murid. Masya Allah. Kan? Tu ada nilai di situ. Okey. Ada lagi tak? Okey, yang ni pertimbangan profesional yang kita berdasarkan apa? Pertama pengetahuan, saya sebut lah pengetahuan, ilmu guru, tanggungjawab dia. Sebagai guru mestilah bertanggungjawab untuk buat pendaftaran dengan adil. Jangan kerana kita kenal pak dia, kita bubuh kat dia TP5. Pasal apa? Pasal ayah dia kawan ku. Ayah dia ustaz kot. Jangan kata aku tu. Kan kadang ayah ustaz nak buat betul. Tu saya tak berani hantar nak main seriti. Kan? Tapi taklah buat anak saya ni, alhamdulillah tertib elok kan. Tak wani nak hantar lagi, orang kata dia anak ustaz, mak tu ustazah tapi anak buah nalak. Hak buah tu cerdiknya. Saya kenal ramai anak ustazah ni, kenal. Allah buah lah tapi cerdik lah, dah jadi peguam nak apalah hebat-hebat. Dulu kita kata anak ustaz saja tapi buah. Masya-Allah. Tak tahulah, tak kira nak siapa lah kan, tapi kita buatlah dengan tanggungjawab profesional kita. Jangan kerana kita kenal pak dia ke, kita tengok muka segak sikit kita bagi. Jangan. Profesional, kita mesti profesional. Apapun keadaan dia kita bagi secara profesional. Baik. Seterusnya yang keempat, pengalaman guru lah. Jangan kata tak ada pengalaman, kena belajar lah. Belajar sampai kita mampu. Okey, baik, nanti saya bagi slide ni, senang kita nak tengok. Saya nak cerita saya tak puas sebab tak tahu, sebab tak bersemuka. Okey, pertimbangan profesional juga dilihat dari segi ni lah. Sudut lain, interaksi, mengambil kira interaksi guru dengan murid masa sepanjang kita duduk bercakap dengan dia, dapat tak?
Sepanjang kita tengok dia di kantin tu ni, dia boleh tak? Pasal apa dalam kelas dia tak orang bercakap. Tapi duduk di kantin tengok dia bercakap, rabung juga. Siap boleh abang makcik nak nasi telur ayam kuah lebih. Woi, boleh cakap tu tak okey lah. Dalam kelas tanya tak orang cakap abang tu. Tapi pengalaman kita berinteraksi, melihat ataupun kita bercakap sering dengan dia, kita boleh tengok. Dia cakap di kantin lagu mana, cakap dengan kita lagu mana, dia cakap dengan kawan-kawan dia lagu mana, jumpa muda cakap lagu mana. Kita boleh nilai murid itu macam mana. Kan? Moderasi kita berbincang dengan kawan-kawan kita. Nak bagi berapa dekat Amirah ni? Amirah ni kalau sains dia bagus. Kan? Tapi main dekat matematik dia kurang sikit. Sebab apa? Dia berminat ke tak berminat kan? Bincang. Main kat ustaz, Amirah ni bagus. Kan? Dia ni tertib apa semua. Bila dah tertib ni orangnya TP4 tu boleh bagi, tapi tengok pula dia punya akademik lagu mana pula kan? Kemahiran dia lagu mana? Pengetahuan dia lagu mana? Tu. Semua tu pertimbangan profesional yang kita nak kena buat. Bincang dengan kawan-kawan, insya-Allah. Kawan-kawan yang kenal lah, yang kenal murid tu boleh sembang. Okey, tu ya. Tak payah banyak-banyak tu. Baik, okey. Ni kita nak melaporkan perkembangan murid. Yang ni penting. Okey, ada 3 step. Pertama, kita menentukan tahap penguasaan murid. Yang ni lah yang kita nak bagi TP ni. Kan dah ada, masing-masing dah download template. Okey, sekejap lagi kita tolong pakai isi. Lagu mana kita nak buat pertimbangan. Bubuhlah, saya ambil 5 orang murid tu dah yang kita kenal. Yang kita ajak subjek tu, tengok lagu mana, kita try buat. Lagu mana nak bubuh TP ni? Berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan tanggungjawab kita lah. Hasil kita dah buat pentaksiran kat dia. Cikgu, dalam PDPR ni tak boleh ke buat pentaksiran? Boleh. Kan kalau kita buat Google Meet kita tengok dia lagu mana. Kan cara dia duduk dah, ada yang duduk lagu tu, ada yang duduk atas katil tapi masuk PDPR dengan kita. Dia tahu dah dia punya nilai dia lagu mana. Kan pesan kat dia ni. Anak-anak murid cikgu, bila kita belajar ni pakai elok-elok satu. Duduk elok-elok, jangan duduk lentang, duduk terkangkang, jangan duduk melentang kan. Duduk elok-elok nak belajar, baca doa. Itu nilai yang kita boleh ajak pada anak murid kita. Kan? Ada yang tudung pun tak pakai kadang-kadang. Tu pening kepala kan. Main sekolah pakai tudung elok tapi anak-anak murid seriti insya-Allah okey. Hak yang lain lah, saya risau tengok. Bukan dekat depa, mak pak depa pun sama kadang-kadang duduk lintas kat belakang kan, pening. Kita pun sakit kepala. Macam-macam itulah ujian. Okey. Jadi pengetahuan kita sepanjang kita berinteraksi dengan murid tu. Jadi kita akan letak tahap, sebab kita bukan takat nak mentaksir akademik dia, pengetahuan kemahiran dia, tapi mentaksir juga nilai akhlak dia tu. Okey, baru kita sepadukan, baru kita boleh letak TP. Dia terror tak mana pun, kalau kita dia bagus, dia tak lupa dah, dia memang istiqamah dengan ni, tapi satu ya tak beradab, keluar ikut dannya. Kan, duduk keling dengan kawan-kawan, mana boleh bagi TP 6 kot. Kan? Ialah peringkat 4 ya, sebab ada judgement kita. Kita kata kami tak boleh bagi macam ni sebab anak cik macam ni. Jadi cik kita boleh, saya cuba buat dah, saya dah cuba dah. Bantu dia untuk dapat TP 6 sebab dia ada segi akademik okey, tapi nak betul dia akhlak dia tak boleh lagi. Jadi mungkin cik boleh bantu dia rumah. Masya-Allah. Orang dengar pun seronok, lagu ni kan anak aku. Relax ya. Kan? Okey. Yang kedua kita dah tentukan dia nak dapat 3 ke 4 ke kan. Kurang-kurangnya kita kata TP minimum 3. Kalau tak dapat juga, okey kita tanda dulu. Tapi kita usahakan, tak puas hati nak bagi 3 kat dia. 2 ni sikit sangat nak bagi 3 ya. Kita apa bagi 3 tapi ke depan tu kita tanda. Dia akan aku bantu dia sampai dapat 3 juga. Tahu, faham dan boleh buat. Dia mungkin tak cakap tak upah nak lincin nak buat ni. Aku akan bantu dia sampai boleh buat. Okey, bagilah 3 kat dia. Tapi kita kena buat lepas tu lah. Tindakan susulan lepas tu. Membantu dia. Ya Allah. Nak ajak lagi, nak mentaksir lagi, itulah tugas kita insya-Allah. Anak yang lahir daripada urusan kita buat ni insya-Allah kemah dia dari segi akhlak dan sebagainya. Dia berkemahiran, berketerampilan. Keterampilan ni bukan pakai segak tu, yang tu panggil penampilan. Keterampilan tu skill, ada skill. Kemahiran. Kan? Dulu saya diminta untuk bentang dekat guru pasti. Tentang keterampilan guru. Bila saya bentang tentang skill, dia pening. Ustaz, keterampilan tu bukan hak penampilan, hak pakai elok apa semua. Itu penampilan, tu bukan keterampilan. Memahami istilah pun kadang-kadang
masalah juga kan. Itu yang berlaku di sekolah menengah lah ni. Anak-anak murid Cina yang tak tahu, tak kerti bahasa, yang tak faham istilah. Jadi nak jawab Pak Isa aku benar, sejarah yang maut lah. Itu pengalaman saya lah, 3 tahun jadi pegawai sejarah. Peninhat tu lah yang tu menyebabkan Pulau Pinang rendah pencapaian sejarah dululah. Lah dah okey dah insya-Allah. Okey, boleh nak? Guru menyediakan pelaporan tahap penguasaan murid untuk dimaklumkan kepada murid dan juga mak dia. Pak dia lah, selalunya mak yang duk main, pak jarang main kan. Kalau main dua lagi bagus. Alhamdulillah. Saya pegawai PBD dulu. Dulu PBD memang saya yang jaga, saya yang bagi kursus kat guru. Dululah tahun lepas. Lepas tu saya dah mula disebutkan dengan ketua unit, jadi tak bagi dah urusan PBD ni. Sebab ketua unit banyak lagi nak lapor, nak mesyuarat tu, kata sehari sampai 4 kali bercakap, Pak Google Meet ni sampai malam lah kadang-kadang. Jadi ketua unit dia kalut sikit. Jadi guru akan buat penyediaan pelaporan tu untuk dimaklumkan pada murid, kena abang ni Muhammad hang dapat banyak ni, boleh pi lagi ni, cik boleh dapat 5 sebenarnya, tapi ada lagi benda yang cikgu tak boleh bagi. Pasal apa? Pasal hal ni cerita lagu tu lah. Jangan kata hang lolak tu yang tak boleh dapat tu. Jangan. Itu dah down kan dia. Down tak mau. Kamu ni ada potensi. Boleh ni lagi seronok dia. Begitu je kita cerita kat mak dia. Kat mak dia nanti kita cerita apa? Pertama, saya dah buat macam ni kat dia. Saya usaha lagi, dah buat lagi dah. Saya dah perasan dia ada potensi ni, tapi dan saya buat tu nak dapat bagi dapat nak jana dia apa potensi dia kepada dapat 5. Saya dah buat dah. Tapi dia masih lagi macam ni. Jadi apa yang cik perlu buat? 3 benda ni. Apa yang kita dah buat? Pertama, apa yang anak tu dapat? Dia dapat apa dia? Dan sebab apa dia dapat lagu tu? Kalau dapat baik, cerita sebab baik. Kalau dapat tak baik, kita cerita ada kekangan yang mengganggu dia daripada dapat TP yang tinggi lah. Lepas dah habaq tentang keputusan pencapaian murid, apa yang kita dah buat? Saya bantu dah cik. Anak cik ni saya dah bantu macam ni saya dah. Dia walaupun dia gagap, saya bantu dia juga untuk dia boleh hafal Quran ni dengan baik. Masya Allah. Anak saya kelas darjah 5, ada seorang murid gagap. Duk dengar guru dia mengajar Google Meet tu. Sila baca. Ni siapa dia ni? Dia kata nak sebut Sulaiman tu punya lambat. Tapi bila baca Quran kan, surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar tu, sama dia duk in teruk, tapi guru dia sabar. Sampai dia baca inna a'tainakal kautsar 3 ayat ya. Seronok. Seronok. Darjah 5 bukan Al-Kautsar dah. Darjah 5 ni surah apa? Ad-Duha. Kan duk dengar tu guru kami dah buat dah. Begitu. Kemudian yang ketiga, kita bagi ulasan lah. Cikgu bagi ulasan berdasarkan pengalaman kita dengan murid tu lah. Jangan kita duk fikir dia ni muka pembuai, tulis tak boleh. Apa yang telah kita interaksi dengan dia. Jangan duk main agak-agak lah. Itu pengalaman kita. Hasil kerja yang dia bagi kat kita, apa dia kita tengok. Comot ke, elok ke. Kalau comot, jangan duk marah apa comot ni. Kata, anak yang baik, dia akan buat kerja, selesaikan kerja satu. Yang kedua, dia buat dengan elok, tertib. Dia tak buat comot lagu ni. Seronok budak tu. Lepas ni, bila cikgu duk puji dia akan elok bagi elok. Jangan duk marah ni apa ni, buat kerja cincai ni apa, duk nak kasi pening kepala, cikgu pun sikit kepala. Dengan duk giling kepala aku tu kan. Budak pun kata, lagu ni lah. Memang kena sabar banyak lah. Kena sabar banyak. Saya tak wala dulu saya mengajar perempuan semua. Perempuan ni tertib. Kita jeli mata dia lepas raya lah kan. Tertib. Ngajak kuliah perempuan semua tak apa. Pergi tengok guru yang mengajar kuliah yang budak-budak lelaki darjah 1, Allah dia melompat lah. Tapi saya tetap bagi markah tinggi kat guru tu sebab dia boleh kontrol. Walaupun murid dia melompat tapi murid dia belajar. Memanglah bunyi suara tapi belajar tak apa. Jangan bunyi suara hingat tapi tak belajar, itu markah tak boleh. Mesti biarlah hingat tapi belajar. Di akhir tu dia buat pengukuhan, semua boleh jawab elok. Okeylah tu. Kan, jadi guru buat ulasan dengan secara menyeluruh lah, menggambarkan profil murid itu secara menyeluruh. Yang ni saya akan bagi nanti slide ni shortcut Syifa buat ni. Okey, baik. Seterusnya tak masuk tajuk ni. Ni baru cara-cara nak buat ni. Okey ni penggunaan cara nak buat template nanti tak apa. Ini tak apa. Hani tahu kot.
apa nak buang, nak bagi dia punya ni. Tu. Ni web dia. Tadi ada cikgu tanya nak ambil tak mana kan? Ambil kat sini. bpk.moi.gov.my. Tulis BPK ya. Lagi dia keluar semua. BPK. Lepas tu pilihlah dekat mod turun. Okey, ambil apa dekat curriculum sekolah rendah, KSSR. Lepas tu ambil lah dia pergi kat terbitan BPK tu. Tu lepas tu ambil kat mana? Dia punya ni KSSR semakan. Keluar dia punya template tu semua dalam tu. Ni tak bang tak apa. Kan? Pelaporan kan. Mau tahu lah. Tu yang slide tu banyak punya bagusnya nak bagi kat cikgu ni buat satu-satu kat sipap kita ni. Jin. Satu-satu step dia buat. Tu ambil template lah dah sampai dah tahun 6 lah. Dulu ni masa 2017 ni dekat apa nama Darjah 3 ya. Okey. Kemudian apa lagi? Ni dia punya wajah template yang kita nak isi lagi lah. Yang nak isi lagi. Ni kalau tak boleh baca kan. Kalau tak boleh ni pergi kat Trust Center kan. Excel option tu. Apa ni semua cakap dah. Tak bang tak apa dah. Ni saya kena habak ni kat cikgu-cikgu sekolah Tamil ni. Apa ni apa? Dah kita cakap dah boleh tak faham. Sir boleh cakap pelan-pelan sikit tak? Kami tak faham. Dia nak cakap Tamil tak arti. Tapi dia pun cakap laju. Bila kita cakap laju dia pun tak faham. Tak apalah. Itu cara-cara masing-masing lah. Kan? Kena. Tu pengalaman bagi kursus kat guru hak yang bukan Melayu ni macam-macam. Buat bagi makan pun macam-macam. Kami veggie lah hari ni. Jenuh. Nak cari cucuk. Hak tak ada apa? Hak tak ada daging dah. Jenuh. Ni duk melawak ni, duk apa ni. InsyaAllah. Saya akan terang sampai pukul 4 ya. Lagi pukul 4 tu kita akan buat belajar isi insyaAllah. Okey. Panduan dalam tu ada. Penggunaan apa nama template. Okey. Ni lah dia punya pertama. Langkah mengisi. Guru melengkapkan maklumat asas. Tu semua lah. Bubuh nama murid apa semua dalam tu lah. Okey. Tak apa. Nanti yang ulasan tu dia akan auto jana. Jangan risau. Okey. Kemudian tahap penguasaan. Yang ni penting. Okey. Tahap penguasaan murid. Yang kita nak isi saat ni. Bagi setiap komponen yang kita ajak lah. Komponen apa? Bahasa ada apa dia? Penulisan ke, bacaan ke, apa semua tu ada komponen-komponen dia kan. Matematik ada komponen dia semualah. Masing-masing ada komponen masing-masing. Jadi tahap TP tahap penguasaan ni setiap komponen dalam template ni direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan pembelajaran murid bagi tempoh satu tertentu. Kita dah buat pertengahan tahun ke akhir tahun ke kita bubuh lah. Guru kelas hanya perlu memaklumkan kepada guru mata pelajaran. Kita sebagai guru mata pelajaran ni bukan guru kelas ni, guru mata pelajaran tu. Minta semua guru mata pelajaran bubuh rekod. TP 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Itu kena profesional kita lah. Murid ni layak dah dapat 4. Dia betul-betul apa nama buat ni secara sistematik. Dia reti tak buat ni. Tugasan yang kita bagi ni okey tak? Masa kita taksir tu dia boleh buat secara sistematik tak? Tak dapat TP 3 lagi. Kalau boleh dia buat secara istiqamah tekal. Maknanya dia tak lupa lah. Dia buat tu betul dah. Kalau test lagi pun boleh. Boleh dapat sampai 5. Lepas tu sampai dia pula jadi boleh hajar orang. Ada misalnya pula boleh hajar orang. Kita boleh pergi TP 6 kat dia. Tu. Masya Allah. Very simple and easy. Okay, guru kelas hanya perlu memaklumkan pada guru mata pelajaran. Okay, semualah untuk merekodkan tahap penguasaan TP di halaman template mengikut mata pelajaran masing-masing. Seterusnya buat pelaporan individu murid akan dijana secara automatik. Dia akan keluar ni. Bila kalau kita buat TP 3, dia akan keluar ulasan. Murid ni boleh untuk subjek, untuk wahdah dipanggil unit ni, murid ni dah boleh bercakap dengan apa-apa. Semua tu auto jana. Semua dah ada dah. Kita tak payah risau. Kita tak payah risau nak bagi ulasan. Habak tu kat mak dia pun cukup dah. Tapi kita kena habak apa yang kita dah buat, apa yang dia dapat, apa yang dia dapat, apa yang kita dah anak cik dapat TP 3 yang dalam ni. Okey, sebab apa? Dia macam ni. Dia nak dapat 4 boleh, tapi saya akan cuba lagi. Saya dah buat dah kat dia tapi tak boleh dapat 4. Boleh contoh lagu tu. Dan minta cik tolong di rumah sama 3 lah. Apa dia dapat, apa yang kita dah buat, apa yang mak pak dia kena buat di rumah. Very simple and easy. Okay, settle. Ada apa-apa nak tanya tak tahun ni? Ya, sila. Ya. Saya Syafina, Cikgu Syafina lah. Okay. Ya. Kan kat sini dia ada pertengahan dengan akhir tahun. Pertengahan tu dia punya
jangka masa tu daripada bulan 1 sampai bulan 6 ke? Dia tengok mereka? Ya, dia sekurang-kurangnya 2 kali. Kalau kita nak buat 4 kali pun tak apa setahun, tak ada masalah. Kurang-kurangnya 2 kali. Jadi 2 kali ni kita jangka 6 dengan 12 lah. Tapi sekolah dekat 10, 11 ya. Kan kita boleh buat macam tu. Yang mungkin kalau di SKKPM ni pertengahan tahun dengan akhir tahun itulah. Okey. Tapi kena ingat guru-guru yang ni hak akhir. Nah, guru-guru semasa mengajar tu kita dah buat rekod siap. Kita nak ajak tajuk ni sebab tajuk ni sampai bulan 6 ni kita dah boleh ajak dia sampai berapa tajuk, berapa unit. Mungkin 4 unit, 5 unit dah siap dah, selesai dah. Yang tu kita nak taksir yang tu dekat tu dulu. Ya, daripada unit 1, 2, 3, 4, 5 tu apa dia dah dapat. Mungkin unit 1 dapat 3, unit 2 dapat 3 juga. Unit 3 dia dah mungkin cekap dah bagi 4 kat dia. Unit 5 dah boleh dapat berapa kan. Campur-campur kita tengok daripada 3, 4 tu bukan kita bahagi purata tak. Tak, jangan buat purata nah. Kita kena tengok professional judgement kita lah. Dia layak dapat berapa. Masih lagi perlu dibantu. Bubuh 3. Okey, kita dah bantu dia dah boleh ada perubahan. Bubuhlah 4. Oh dia memang istiqamah betul lah. Bubuh 5. Oh dia boleh ajak orang. Bubuh 6. Masya Allah. Oh, kan? Boleh tak? Okey. Ya, cikgu profesional okey ya? You know? Betul tak ni? Saya ikut. Ya. Sila. Sepatutnya kalau sesuainya tu, contoh saya kalau 2 kali ni, setahun 2 kali pertengahan dengan akhir tahun lah. Tapi kalau di peringkat kita macam Seriti ni, pandangan ustaz lah. Peringkat kami pun masih baru. Kalau nombor 1 bulan 6 ni memang kami tak buat langsung lah. Kami nak start yang lepas raya ni kan. Jadi sebaiknya pandangan ustaz kalau peringkat Seriti ni kita nak buat berapa kali? 2 kali juga. 2 kali juga. Tak apa kita buat bulan 7. Bulan 7 ni tak ada masalah. Nah, walaupun PDPR kita tetap masih boleh buat pentaksiran. Mungkin kita buat secara lisan. Lisan ni pun mungkin semua boleh jawab. Ada yang buat secara tulisan. Mungkin ada yang tak semua boleh jawab kan. Mungkin kita buat secara projek. Dia buat apa projek-projek dia bentang kita. Bentang tu nak tengok cara dia bentang tu ya. Dia faham tak faham. Dia punya hasil kerja tu tak apa lagi tapi tengok cara dia bentang dia faham tak. Cukup. Tapi lah ni nak senang kita bagi lembaran kerja ya. Lembaran kerja dia buat tu kita dah tahu dah dia dah kuasa, dia faham. Nak tahu pencapaian dia boleh faham tak faham ya yang kita ajak tu ya. Tu ya nak buat yang tu. Dari segi nilai adab tu nak tengok jugalah. Adab sebab masa kita ajak tu lagu mana, masa dia hantar kertas kerja lembaran tu lagu mana tu semua kena tahu juga. Okey. Soalnya adab ni kita kena banyak minta tolong mak ayah di zaman juga di rumah. Anak ni tak pernah ucap terima kasih kan. Betul kadang-kadang kita bagi apa pun tak ucap terima kasih. Kita masuk mengajak pun bila habis mengajak tak sebut pun terima kasih cikgu. Itu adab. Kan sebab benda tu patut di develop pada ketika 1 sampai 3. Darjah 1 sampai darjah 3 dia ajak tu untuk banyak berterima kasih, menghargai pemberian orang, menghargai pengorbanan mak ayah apa semua tu kena ajak tu. Okey. Boleh nak? Jadi untuk Seriti ni tak apa, boleh nak buat 2 kali pun tak apa. Ingat 2 kali jugalah. Akhir tu buat lagi sekali. Sebab kita nak, sebab waris nak kena tahu juga dia punya perkembangan anak dia. Perkembangan dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai akhlak tu. Kena cerita, kena habaq. Akhlak. Begitu. Okey, baik. Okey, nak bagi tipi ya. Okey, bagi tipi lagu tu lah. Kena apa orang panggil? Isi berdasarkan yang kita dapat lah semasa kita mentaksir tu. Kita nak tentu. Masa nak tentu tu macam tu lah saya sebut ni. Pengetahuan, kemahiran dan juga nilai dia. Dia boleh buat, dia tahu satu. Dia tahu dengan faham. Dia tahu faham ni tipi umum lah. Tapi kalau tipi dari segi bahasa, tahu dan faham tu dalam bentuk apa. Tahu faham dan boleh buat dalam bentuk apa. Tahu faham dan boleh buat dengan sistematik dalam bentuk apa. Tahu faham dengan sistematik dan juga buat secara istiqamah tekal dalam bentuk apa. Tahu faham secara sistematik, istiqamah dan juga beradab misli. Apa bentuk dalam subjek kita masing-masing lah. Sains lah, sejarah apa semua tu. Masing-masing lah ikut standard prestasi dalam DSKP tu. Mudah. Okay. Boleh kita rancang dan kita boleh tahu nak bagi TP berapa. Dan bila kita dah rancang pentaksiran tu, kita kena rangsang murid sampai dapat TP 6 tu lah. Dan takat mana dia boleh pilih lah. Kalau dia boleh dapat 3 lah. Jadi berdasarkan standard prestasi dalam DSKP tu. Hak ni
Ustaz Kamil, di SKP di bentang lagi lagu mana? Ya Ustaz. Di SKP Ya. tingkat guru kata masing-masing hak di SKP lah. Oh ya, betul. Di SKP penting nak. Cuma ya Ustaz, macam penelitian pendidikan Islam ni, yang UP Seri, yang UPKK ni, macam mana ni? Kami nak ECTP ni. Macam Nur sendiri majak Tauhid UP Seri ni, kami ikut di SKP ni tak ada ni. Kami buat head note sendiri. Untuk ilmu akidah tauhid dia takkan dapat dipinang dari dekat 4 ya. Jadi kurangnya apa yang kita ajar tu murid tu tahu. Dan tahu tu dia hanggu ke, dia tunjuk ke cukup dah. Dia faham. Dia boleh habaq. Dia boleh buat aplikasi. Aplikasi ni kalau kita nak kata, kalau kita beriman dengan Allah Ta'ala ni, lagu mana kita nak buat? Kita nak beriman dengan Allah Ta'ala, kita rajin semayang. Tu dia tahu faham, dia boleh buat. Kan? Akhlak ilmu dekat tu kita sendiri boleh tengok lah, walaupun tak ada di SKP khusus untuk tu, kita sendiri boleh reka hak kita lah. Sampai mana dia boleh buat. Secara sistematik ni dia boleh ranking. Kalau kita ajak ajak urut semayang, ajak orang semayang, dia cara berturutan dia bagi betul tu boleh buat dengan baik, dengan sistematik, dapat TP5 lah. Kan, itu cara dia yang kita nak buat dalam PBD ni lah. Penting sangat di SKP kita tahu apa kandungan dalam tu. SK, SP, SPI, dan SPI itulah sebagai cara untuk kita nak buat nak mentaksir murid, dan kita nak rangsang boleh dapat sampai TP6. Kita akan rangsangan tu lah bentuk daripada situ lah. Kalau bahasa ni baca dengan baik ni apa dia yang kita baca dengan baik ni lagu mana? Dia sebut SPI tu lah. Baca dengan lancar lagu mana kan, baca begitu semua tu adalah SPI. Boleh tengok di SKP tu kena tahu semua. Di SKP ni kena baca daripada kulit awal sampai kulit belakang. Kami di PPD, pegawai PPD kena baca khusus sektor pembelajaran lah, kena baca daripada awal sampai belakang, dan bukan hafal, kena faham apa kehendak di SKP ni. Bila masa pegawai kementerian boleh singgah, dia boleh tanya, ni sektor mana cik ni? Pembelajaran, cuba habang Ustaz di SKP awal tu cerita pasal apa? Dia memang itu ada. Cuma tak pernah kenal lagi lah. Dia faham betul tu nak kena kata pegawai mesti ada kompeten sampai kena tahu semua. Tak baca pun tak apa, boleh hafal lah, boleh faham lah. Okey, guru kena macam tu. Ni Ustaz. Ya. Aku nak tanya, yang tadi lah bersama dengan penelitian pendidikan Islam ni. Maksudnya yang mengajak diniah, UPC, UPKK dan juga Kafah. Maksudnya kena buat jugalah PBD ni. Oh tak. PBD hanya subjek yang ada di SKP saja. Di subjek yang ada di SKP sahaja. Kalau hak diniah lain tu tak perlu. Lah ni kalau sekolah KPM semua subjek sudah ada di SKP. Diniah KBD, kurikulum bersepadu dini, kurikulum bersepadu tahfiz, semua dah ada di SKP. Bila dah ada di SKP semua kena buat PBD. Yang tak ada tak perlu buat. Contoh hak yang UP Seri semua tu tak ada kan. Tak ada, tapi kita kena buat kan. Bahasa Arab tu kita pakai UP Seri, so tak ada di SKP lah. Bila tak ada tak perlu. Tak perlu lah. Kalau kita nak taksir lagu mana, taksir tetap laku, tapi kita nak tengok prestasi dia lah hak mana, nak menentukan tahap tu. Kalau kita nak reka sendiri lagu tu lah. Cumanya kita boleh sebutlah pada murid ulasan, pada mak dia lah apa yang dia dapat cukup lah. Nak dapat tips sebab dia tak ada di SKP ni. Di SKP ada di SKP saja yang akan buat PBD. Okay Ustaz, cuma nak tanya, bila dah tak ada yang ni, jadi nampak kelemahan juga pada UP Seri untuk kita tafsir pada waris kan? Okey. Langkah yang perlu diambil di peringkat penelitian pendidikan Islam ni macam mana? Dah betul KSSR dia tak ada masalah. Dia buat PBD ni maksudnya dia boleh explain dekat waris menggunakan PBD ni. TP1 ke TP2, tapi bagi penelitian pendidikan Islam khususnya pada guru yang mengajar subjek yang tidak ada di SKP ni, bagaimana pula langkah yang perlu dia buat? Tu kena pandu pada markah jugalah, ABC jugalah, kena bagi grade. Satu dia dah jadi ke belakang balik. Tak ada PBD, dia pakai grade balik. ABC 40 dapat D, kan? 60 dapat 65, ke 7 dapat B, apa semua tu kena pakai tu balik.
Tu terpaksa aku tu sebab UP3 memang dia di Kubah memang tak ada dia SKP tu semua kan. Ini kena bagi markah aku buat periksa lah. Buat periksa balik. Yang tu ya. Hanya yang boleh murid, ya. Sebab murid nak periksa bulan 11 ni. Jadi sebelum murid periksa kena ada kita punya macam kalau ikutnya PBD tahap murid tu kena ada dah lah sebenarnya. Tapi di pihak Penelitian Pendidikan Islam ni kami UP3 ni masih cari-cari lagi nak letak mana kita nak letak budak target kita yang A berapa, yang B-nya berapa dan sebagainya. Kalau PBD ni kalau sebab kita bagi tempoh kat cikgu untuk cikgu buat dalam sebulan, okey lah. Tapi untuk UP3 dia tak boleh buat. Jadi kita tak nak ukur murid tu dengan kita nak explain dekat waris tu. Waris katakan lepas Pak Isau kita nak explain kan. Dan sebelum Pak Isau tu kita kena explain dulu kat waris untuk kita buat bengkel akhir sebelum peperiksaan tu. Jadi itulah yang penelitian Islam tu macam duk mencari-cari lagi bagaimana kaedah untuk kita ukur tahap murid tambah dalam tempoh PKP ni, tambah kes hari ni pun hampir 8,000, entah sekolah bila buka. Cuma maklumat baru periksa bulan 11. Jadi sedikit kebesaran dalam kalangan guru penelitian tahfiz pendidik Islam ni. Sebab kami nak ukur murid tu dengan nak periksa ni Ustaz. Satu benda sebab waris duk tanya-tanya anak mereka macam mana. Contoh penguasaan jawinya bagaimana dan sebagainya. Itulah minta pandangan Ustaz. Okay, lah ni kita dah mengajak banyak tajuk kan. Dah mengajak banyak tajuk, kita buatlah periksa juga. Kita buat ujian sumatif lah, periksa sumatif kita kan. Itu Kak Syifa sebut lah formatifnya. PBD ni kita buat formatif dengan sumatif tak boleh buat. Baik, untuk UP3 memang dia buat untuk periksa, kelas periksa. Jadi kita buat ujian juga lah. Memang tak cukup masa. Sehari sejam kita mengajak tu untuk ni dan tak apalah. Kita buat sehari periksa ni kita buat mungkin selalunya berapa muka surat? 5 muka surat. 5 kali ya. Kan? Perjumpaan kali pertama ni buat muka surat pertama tu. Buat dalam bentuk kuis ke apa kan. Pasal buat bila kuis ni kita bagi masa. Dan bila bagi masa ni dia tak sempat lah nak pergi tanya siapa kan, nak pergi buka buku tak. Dia kata bagi masa. Dia boleh jawab, kita boleh tahu dah. Okey, hari ni cukup kuis. Untuk kuis ni soalan untuk kita nak ambil tahu dah kefahaman dia pada orang mana. Kan? Esok kita buat lagi. Kalau kita nak dapat sampai 50 soalan. 50 soalan tu kita perlu kepada 5 lem surat. Buat 5 kali. Contohlah ada yang perlu ABC, ada yang perlu tulis kan. Hak tulis tu kita buat. Kita minta hak tulis ni berat sikit lah. Mungkin nak buat dalam bentuk Google Form dan sebagainya. Itu terpaksa kena buat lah. Sebab dah murid tak main kita kan. Kalau kita nak bagi kertas boleh juga. Mak dia betul state ke apa ke. Buat. Tapi nak kena jujur lah kan. Sebab kita habaq ni kena jujur lah. Kalau nak buat straight tulis, serentak tulis tak apa. Tapi kalau tak sempat masa, buat secara berperingkat-peringkat. Okey, unit 1 kan soalan periksa pun ada 3 bahagian. Okey, bahagian pertama kita buat hari pertama, bahagian kedua hari kedua. Macam itulah terpaksa buat. Okey, yang penting kita boleh dapat maklumat murid ni takat mana dia faham tak faham. Sebab untuk kelas periksa ni memang macam tu ya. Kena latih tubi dan juga sentiasa buat latihan kat depa. Latihan tu pelbagai lah, kuis ke, dalam Google Form ke, sebab latihan nak kena tanda, ada nak tulis, kan macam-macam kan. Ada latihan membaca, latihan nak kena sebut, nak kena menghafaz, bagilah mereka rakam dan sebagainya buat. Yang sampai kita rasa latihan ni sesuai untuk kita ukur tahap murid kita macam mana. Kan? Cukup lah. Kan? Jadi kita kena tengoklah tahap murid kita macam mana dan kita usahalah kita buat bagi. Boleh? Ustaz? Sila. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Okey, sambung lagi. Ni dia lenguh pinggang lah. Okey, tafsiran TP ni dilaporkan untuk pertengahan tahun merujuk kepada lampiran yang tafsiran TP tahun yang boleh diubah. Semua tu ada dalam template tu, jangan takut, semua tu boleh buat. Dia akan keluar sendiri, kita boleh ubah. Okey, tapi tak boleh ubah lah, ada semua salah. Okey, akhir tahun je tak boleh ubah. Yang tu dalam template tu dia main siap dah, dia built in dalam tu. Okey, kemudian guru mata pelajaran setiap subjek kita lah yang kita ajak ni
melengkapkan TP penguasaan keseluruhan murid. Guru mata pelajaran memberi ulasan. Dia ada ruangan untuk ulasan guru. Cuba tengok nanti template kita. Kita tengok lagi dalam pukul 4 suku kita mula buat. Okey, lah saya bagi masa 15 minit, 4.5. Lepas tu kita bentang. Lepas tu habis. Okey, ini ulasan. Kita berdasarkan pengalaman kita dengan murid itulah. Kemudian guru kelas apa lagi? Guru ni kalau guru kelas lah. Tadi guru mata pelajaran, guru kelas dia nak kena himpun pula semua tu. Kan? Contoh Adli merupakan murid yang suka belajar dan contoh aktif dan juga rajin. Dia selalu bertanya tentang ni apa yang dia dapat lah. Dia ada bekerjasama rakan-rakan semua tu. Itu kita sendiri boleh tahu lah betul-betul. Okey. Tu kalau cetakan lah ni mereka buat data studio. Kena kuasai jugalah untuk IT ni. Okey. Okey, belakang ni semua contoh nak buat apa nama nak isi TP. Okey, dia akan keluar macam ni. Ni isi nama murid kita. Bila kita isi semua ni kan okey, bubuh TP2 dia akan keluar lah. Dia apa nama dia keluar sini. Penguasaan murid mendengar apa semua ni sangat lemah. Itu guru bagi urusan, perlu apa? Usaha. Ini bahasa Cina kan. Usaha. Mak pak pun kena tolong di rumah. Itulah. Okey. Dia keluar lagi. Tafsiran tengah tahun. Tak ada masalah. Mau jelas. Okey. Langkah tadi guru mata pelajaran, guru kelas. Mewujudkan satu folder. Ini pengurusan ni semua tahulah. Tak risau dah. Sebab kita sendiri nak buat dan kita tahu dah lagu mana kita nak supaya maklumat tu tak hilang dan juga memudahkan kita nak cari kan. Senang. Okey, ni. Dia akan auto journal, jangan takut. Auto journal di sini. Dia akan keluar. Lepas tu ulasan guru kita tambah ini boleh ubah. Bila-bila masa kita boleh ubah. Okey. Okey, guru isi lah ni lah. Semua ni. Nanti tapi masa gerak tu dia akan naik sendiri, jangan takut. Dia dah auto journal, jangan risau. Okey, baik. Saya nak buat sikit latihan kepada guru kita ni. Bagaimana kita nak mengisi yang bidang-bidang masing-masing ni. Murid kita ambil 5 orang murid sudah. Ni tak payah bubuh. Jantina bubuh, ni bubuh ni. Kalau bahasa Melayu ada kemahiran mendengar. Kita nak bagi apa? TV3 ke 4 ke apa. Dia dengar dengan baik tak? Baca lagu mana? Baca dia ada isi istiqamah tak? Ke hari ni baca ingat esok lupa. Kalau hari ni baca esok lupa, nak bagi 5 tak dapat. Sebab dia tak isi istiqamah, tak boleh nak ni kan. Itu semua tu pertimbangan kita lah. Okey, kemahiran menulis, tulis dia lagu mana? Dari segi nilai lagu mana? Nilai ada. Dia tulis ni comot ke ataupun tulis kemas-kemas ke lagu mana? Itu kita boleh buat. Okey, nanti cikgu cuba dengan profesional guru bagi TP tu. Lepas tu cuba bagi ulasan pula. Okey, saya nak bagi kat tu. Jadi saya nak minta kita mula aware sikit kan. Semua dah download kan? Okey, semua dah download. Ini tak apa, ini pentadbir sekolah. Perancangan dan pengurusan hari pelaporan ni pentadbir sekolah, bukan guru. Guru tak fikir ni. Ni Ustaz Kamil dengan fikir dengan apa nama cikgu teacher Azad akan fikir ni. Okey, dan laporan kita mesti berorientasikan perkembangan murid. Okey, guru kena habaq lah dekat waris depa ni nanti kalau jumpa waris lah kan. Apa yang dia dapat. Itu perkembangan dia lagu mana. Kemudian apa yang telah kita buat, intervensi yang telah kita buat untuk bantu dia. Dia patutnya dapat TV4, saya cuba buat ni nak dapat tapi dia masih lagi tiada pelaporan yang bersifat negatif. Kelemahan dan kekuatan murid perlu dilaporkan dalam bentuk yang positif. Walaupun budak tu lolak tahu mana pun, murid ini dalam kelas ada jangan kata murid dia lah banyak mengganggu orang dalam kelas, tak boleh. Anak cik dapat ni. Cumanya perlu beri perhatian kepada dia supaya sentiasa fokus dalam pembelajaran dia. Jangan sampai hilang fokus. Betul lah. Ni kalau pasal abang kata duduk kacau kawan dia. Okey, ulasan guru. Perlu menyuruhlah aspek sahsiah, nilai dan juga adab juga termasuk juga. Kemudian kecerangan murid dia kena tahu. Anak cik ni nampak ni dari segi ni dia boleh, dia jaga seni, dia pandai, dia boleh warna dia cantik apa semua kan. Lepas tu kena minta juga apa yang ibu boleh, mak dengan ayah boleh tolong di rumah. Cik minta tolong cik, tolong tengoklah dari segi bahasa mungkin dia kurang.
bolehlah beli bahan bacaan bahasa lebih banyak ke, atau bagi dia tengok TV yang ada kaitan untuk menambah kosakata bahasa dan bahasa Inggeris dan sebagainya tu. Kita boleh bagi cadangan pada mak ayah dia untuk buat di rumah. Okey. Ni saya nak berikan ni. Okey. Pastikan memanglah kita tahu murid TP paling minimum. TP paling minimum adalah TP3. Kalau tak dapat juga, kita kena bantu murid tu sampai boleh dapat TP3 insya-Allah. Okey, saya nak bagi kat tu. Jadi saya nak bagi masa 15 minit. Kita ada 47 minit. 47 tu. 47, saya bagi masa 15 minit lama sangat tu. Saya bagi masa 10 minit. Guru-guru mata pelajaran masing-masing isi nama murid dan isi TP. Lepas tu lagi saya nak tengok kita nak berhujah. Sebab apa bagi 3? Sebab apa bagi 5? Sebab apa bagi 6? Saya nak dengar hal tu. Okey, itulah bengkel kita hari ni. Okey, saya bagi masa sampai pukul 4.18 minit isi. Lepas tu lagi model lah sebut nama ke siapa ke. Lagi cikgu tu bentang lah. Sama-sama kita bincang insya-Allah. Okey, silakan. Guru diniah pun nak buat boleh Ustaz Ya, tak apa boleh. Sama-sama boleh. Okay, ambil pengalaman ni. Okey semua nak? Okey. Sampai pukul 4.18. 10 minit lah. Ambil 5 orang murid. Okey, lepas tu ni lepas tu nanti kita nak tengok, kita akan bincang. Ke depan pula saya nak buat satu lagi. Kita sejam dah lah. Bengkel, kita banyak link, kita bahagi kumpulan, bincang dalam kumpulan tu nanti bentang. InsyaAllah tu ke depan lah. No? Hari ni kita buat seorang-seorang individu dulu lah. Okey, silakan lah. Sampai pukul 4.18. Okey, sekejap lagi kita sambung balik. Nanti slide saya bagi kat Ustaz Kamil. InsyaAllah.
Okay, seminit lagi no. Ready? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kami pilih seorang guru bahasa Melayu dulu. Mikrofon tak bunyi suara. Okey, Ustaz, terima kasih banyak. Bahasa Melayu saya rasa sebaiknya ketua panitia lah, Cikgu Katrunanda. Ada line tak? Paparkan template tu, kita bagi tengok. Dan tengoklah murid dengan TP yang dia dapat lah. Cikgu Katrunanda ada? Rasa line kot, Ustaz. Kalau macam tu kita Okey, kita tukar. sekolah pada Tak mana dah. orang lama lah, Cikgu Fitri lah, Cikgu Bahasa Melayu. Okey bos, sila bos. Baru sempat siap tak? Jenuh keluar buat. Tak apa habis lagi. Apa saya present je lah. Apa yang saya buat sampai tadi. Okay. Cuba share tak Cikgu Fitri, boleh? Okey, titik. Okay. Okay, nampak lah. Okay, baik. Baik. Selamat semua. Clear. Okay, yang ni saya tukar dah nama kelas sekali dengan ni lah, nama rekod prestasi sekolah Sri Darul Hadis, alamat, tarikh pelaporan, 5 bakar, rusak tak lama dah. Saya nak tengok subjek lah. Yang ni untuk, tak silap untuk guru kelas. Tak saya lah. Tak Faizal. Guru kelas kena isi ni. Rekod PSC murid keseluruhan. So saya dah nak isi je tadi yang ni. Tak boleh nak ubah. Rupanya kena ubah sini. Ni prestasi murid ni. Rupanya kena ubah sini. Mana guru kelas tu dia kena ubah siap-siap. Ruang ni. Barulah kami guru subjek boleh isi yang ni tentang ni. Patut silap lah. Tadi saya cuba nak padam nama tak boleh. Pergi balik sini rupanya boleh kena buah sini. Apa bahagian rekod prestasi murid ni. Yang ni dia boleh. Kalau Cikgu Fitri buka yang Google Drive yang teacher buat tu, dia ada siap lah. Siap dah. Dah ada siap dah. Nama murid ada full tu Kalau 40 orang. Oh tak apa, yang ni tak apa, yang ni baru download. tak apa. Yang ni baru download tadi. Alright. So mana di sini rekod prestasi murid di sinilah. Mana guru subjek kena tengok sini lah. Kalau tak ubah kena ubah sini lah. Itu maklumat guru lain lah. Untuk maklumat guru lain lah. Tadi nak edit tak boleh sepor lah. Rupanya orang tangtu muncul dia. So yang ni saya ambil 5 orang. Okey, Cikgu Fitri. Okey, boleh contohlah. Ada berapa murid? 5 5 orang. Cuma Kak Nalan tak jumpa lagi lah. Kak Nalan ni tak sempat cari. So bahasa Melayu ni mudah saja. Bahasa Melayu ada 3 saja. Dia punya kemahiran. Kemahiran mendengar dan tutur, dan kemahiran membaca, kemahiran menulis.
Dan ni kelas depan lah. Semua cemerlang lah. Dan kenapa beza? Ada beza 5, ada beza dengan 4. Sini nampak semua nampak ah. Okey, clear. Okey, nampak. Okey, apa Ustaz Cikgu Fitri mula dengan Alisha tu. Alisha lah siapa tu? Khairul. Okey. Okay, dia mendengar betul, dia boleh dengar, dia boleh jawab balik. Cuma dari segi gaya bahasa yang gramatis tak dapat gramatis lah macam dengan benda-benda lain. Segi bahasa. Ada apa yang cikgu boleh buat? Tolong dia. Yang dah dibuat. Kita cuba lagi lah. Paslah ni cuba bagi dia kita soal lagi banyak kali. Namanya dia boleh dapat idea lah daripada kita punya soalan tu, dia boleh create idea lah. Macam soal banyak kali dia lepas ni. Tapi kita bagi dia bahan bantu gambar ke, kita bagi gambar dekat teks tu. Kita cuba rangsang dengan gambar-gambar tu. Kena habaq betul lah. Dengan gambar tu dia boleh create idea lah. Yang kedua, bila dia create idea, dia cara nak bercakap, menyampaikan. Adakah dia guna bahasa kampung ke, ada bahasa yang bahasa kata dia tinggi ke, rendah ke. Antara saya pilih tengok dia punya, dia ni 4. Dia tak boleh lagi 3 ayat yang lebih gramatis. Cara bercakap tu. Tentulah. Okey. Membaca, saya bagi 5. Dia boleh baca. Memang dah 5 lah. Cuma tak bagi 6 lah. Tak bagi 6 sebab perfect sangat kot. Saya susah nak bagi 6. Kan? Kita ingat saja kot. Ada tak potensi dah dapat 6? Ada potensi dah dapat 6? Kalau ada potensi kita kena bantulah sampai dia dapat 6 lah. Boleh bantu dia. 6 ni dia lebih kepada dia boleh ajak kawan dia pula macam tu. Boleh influence kawan dia boleh kawan dia. Maknanya dia dah konsisten lah. Dia kata hari ni ingat, esok tak memang dah konsisten lah. Memang tak berubah seorang lah. Okey lah. Nanti Baca dia boleh baca lah. Sebab ni 5 depan lah. Kalau belakang mungkin ada juga beberapa orang. Kena cerita juga dari segi adab dia. Bagaimana? Adab dia kalau dia bagus, dia macam tak apa. Yang tu yang keseluruhan lagi. Ini dalam bawah bidang kan. Okey tak apa. Seorang tak apa lah. Seorang pun tak apa lah. Tak lama. Menulis saya bagi 4 sebab ada penggunaan dia dia boleh menulis, cuma penggayaan bahasa dia ayat dia biasa. Dia tak ayat yang kita kata ayat standard 5. Maknanya dia belum dapat membanyakkan kosakata bahasa dia untuk menulis. Itulah ayat standard. Orang biasa lah, tak biasa. Macam itulah dia punya pengamatan pada dia ni lah. Dan keseluruhannya dia ada 4, 5. So saya ambil saya ingatkan 4 lah. Judgement saya. Judgement 4. Okey, Cikgu Fitri, 4 tu. Ya. Buat secara purata ke lagu benar ni? Lebih kurang dia purata lah. 4, 5. Saya rasa 4 lah dulu lah. Kalau 5. Okey, baik. Saya interrupt tu. Kita tak boleh buat secara purata lah. Kita kena bagi secara yang layak dia dapat ni bukan kerana purata dia dapat 4, 5 tu tak. Bagi secara keseluruhannya dari semua bidang tu, okey, dia tak boleh lepas dapat 5 sebab mungkin dia ada lagi yang perlu diperbaiki. Itu kita kena buat tu. Dan kita akan bantulah. Mungkin kalau tulisan dia hari ni okey, esok tak okey pula. Tu maknanya dia tak sampai tak 5 tu. Tak sampai. Kalau dia okey sepanjang daripada awal latihan kita bagi semua okey ya. Tulis pun elok, tersusun kemas elok. Jangan ada hari okey, ada hari tak elok. Tu memang tak dapat 5 tu. Itu kita kena buat macam tu. Kita berterusan itu. Kena dapat 5 mesti berterusan. Dia tak on off. Itu kena ada judgement kita lah. Okey, jangan sebut saya tengok dia 4, 5 ni banyak saya bagi 4 tu. Dari segi purata tak boleh. Mesti ada judgement dalam bentuk
kita tengoklah nak dapat 5 ni mesti ke mana kan, dan dia tak sampai lagi. Tapi kita akan usahalah. Habaq apa dah, kami akan usahalah sampai dia boleh dapat. Kalau tak dapat juga, cik kena tolong di rumah lah sampai dia boleh. Itulah, okey. Seorang sudah, saya tak mau banyak-banyak no. Dapat tak Cik Fitri? Clear tak? Apa dia okey, tengok ujung-ujung ulasannya. Ulasan tak tempat tu lagi. Tak tempat tu lagi. Okey, tak apa. Okey, yang penting macam itulah. Ulasan tu berdasarkan interaksi kita dengan dia. Dan kita kurang-kurangnya ada, yang ni tak wajib lah, tapi kurang-kurangnya kita ada kita ada instrumen, kita ada senarai semak lah. Murid kita dah capai kat mana. Memang kita dalam satu unit tu mungkin kita gajak 3-4 kali lah, 3 kali ke 4 kali ke tu. Bukan tiap-tiap kali ngajak tu bagi tipi tak. Kita hanya tanda je, oh dia dah boleh. Oh ni tak boleh, tak boleh. Tak apa yang tak boleh kita akan bantu. Yang dah boleh kita nak tingkatkan lagi. Takat mana dia boleh. Kalau dia dah kat 4 kita nak bagi 5 ke tu lah. Korangnya ada record transit dia. Ya. Tu kita isi bulan 2. Bulan 4 kena ubah balik. Dia dah berubah lah. Dulu kita okay. Ada perubahan cantik ya. Okey, yang tu lah. Rekod lama kita kena simpan ke kita kena delete balik macam ni macam pamphlet ni. Okey. Rekod lama simpan. Kita nak buat rujukan balik. Dan juga kita nak bantu kawan-kawan kita yang lain. Kalau kawan-kawan tanya pasal kawan tu untuk bahasa kan, nanti dia naik darjah 5 ke, kita darjah 4. Nanti kita akan bagi dia, oh yang ni kita buat moderasi lah bincang dengan kawan. Dia macam ni kan, dia dah kuasai hak ni dia kurang sikit. Jadi kawan-kawan kita yang naik darjah 5 tu, nak bantu darjah 5 tu, bantu dia boleh fokus siap dah anak murid kita lagu mana. Tu berfokus lah jawab kita. Okey, boleh tak? Boleh nampak tak? Ibu Fitri, kalau tak clear tak apa, nanti kita bincang lagi. Saya nak minta yang lain pula untuk matematik. Clear. Kemudian terima kasih banyak Cikgu Fitri. Clear. Okey, terima kasih Cikgu Fitri. Untuk matematik, Ana rasa panggil cikgu kita yang berpengalaman, Cikgu Husnia. Ada? So, Cikgu Husnia sedia mengajar di sekolah menengah biasa Ustaz, sekolah rendah pun biasa. Cikgu Husnia ada? Lain rasanya. Dan Cikgu Husnia tak boleh, ketua panitia lah, Cikgu Anis. Ketua panitia Cikgu Anis. Lain juga ada. Ada. Assalamualaikum. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cikgu. Ustaz, saya tak boleh nak edit dalam Microsoft Excel. Dengar tak? Dengar Cikgu. Dengar, okay, saya tak boleh nak edit dalam Microsoft Excel. Jadi saya tulis tangan je. Jadi saya baca je lah Kak Ustaz, boleh tak? Okey, tak apa, sila. Sebaiknya sebaiknya saya minta ketua panitia lah untuk bentangkan, tapi tak apalah, dah Ustaz minta saya bentangkan. Sebab saya kalau ikutkan dekat situ, saya baru kenal murid untuk darjah 3, jadi saya tak tahu penguasaan mereka terhadap bidang-bidang yang lain lah, macam bidang geometri, isi padu dan sebagainya. Jadi saya boleh explain berdasarkan sub bidang tahap penguasaan mereka dalam number dan operasi yang saya dah ajar. Okey, 5 nama yang saya ambil dekat sini daripada kelas 3 Ali. Sekejap dah Ustaz, sekejap. Masa Cikgu Husnia tu pasal anak kecil tu Ustaz. Okey, tak apa. Kita bagi Cikgu Anis. Ya, boleh. Sila. Minta maaf lah Ustaz. Okey, tak apa. Tak apa. Urus dulu, jaga, tak apa, pelan-pelan. Okey, jangan stres. Ano kah? Ya, Cikgu Anis. Boleh tak? Okey. Ano pakai ni je, pakai apa phone je ni, cuma boleh tunjuk lah dekat laptop tu.
Boleh ke no? Siapa yang boleh tayang nak tengok? Kalau Saya Cikgu Syafinas. Boleh Cikgu Syafinas. Saya pun sama juga guna handset. Tapi guna kamera belakang je lah Cikgu Anis. Boleh guna kamera belakang kan? Boleh kalau ni. Tunjuk Cikgu Anis. Okey. Contoh ni seorang lah. Ustaz mana kamera pakai? Okey. Yang ni saya contoh Ustaz. Cuma saya nak tanya Ustaz, saya ni pun saya tak confirm lah Ustaz lah. Nak guna ni. Nampak tak? Oh tak nampak apa. Ustaz Faisal dia kena apa besar kat Ustaz lah. Ustaz boleh tengok. Tak nampak apa saya pun. Apa nak clear tapi apa yang dia cerita seorang Ustaz apa? Contoh lah Ustaz no. Tengok bidang-bidang dia cerita lah satu-satu. Macam ni Ustaz, macam tadi kalau kami matematik ni saya boleh tengok je, dia lebih kepada dia pecahan bidang-bidang tu. Ataupun subtopik tu. Kita ambil satu budak, kita hurai tulis TP dan ulasan berkaitan dengan TP tu. Ya, faham, boleh faham. Cuma yang untuk matematik, kalau Ustaz tengok sini, dia ada pecahan dia ada 4 subtopik. Cuma itulah saya macam saya pun macam sampai sekarang ni baru yang subtopik pertama ni, nombor dan operasi ni. Jadi yang link macam Ustaz, yang link nak berdasarkan tahun lepas punya ke ataupun macam mana? Ya, untuk latihan ni cuba yang mana ada. Kita buat bagi semua kita. Tahun lepas tak apa? Boleh cerita yang penting. Oh maksudnya ni macam yang ini tahun lepas punya lah. Untuk latihan nak tengok cara macam mana kita bagi TP. No? Okey baik Ustaz. Ya. Okey baik Ustaz. Saya tutup tak apa ke Ustaz no? Saya cerita lah Ustaz no. Sila. Okey, macam kalau matematik dia ada 4 subtopik. Yang pertama nombor dan operasi. Lepas tu sukatan dan geometri, perkaitan dan algebra, dan akhir kali statistik dan kebarangkalian. 3 subtopik yang belakang tu. Dah jawab apa? Dah jawab apa? Darjah 5 kan? Ni sekan algebra. Tu yang tapi yang ni memang dia pecah kepada 4 subtopik lah Ustaz. Cumanya itulah kalau saya nak confirm dengan Ustaz lah sama ada 3 subtopik yang belakang tu dia akan berpandu kepada tahun 4 ke ataupun tahun ni juga. Kalau tahun ni juga mungkin dalam bulan 11 kot, maksudnya baru habis syllabus semua kan. Oh yang kita buat tu hak yang akhir tu. Nanti Ustaz ya. Memang ada yang ni je Ustaz kat tengok. Oh tu no. Okey, tak apalah untuk latihan entah ni lah. Cuba. Okey Ustaz. Contoh saya ambil budak ni Amirul Furqan kelas 5 Abu Bakar. Okey Ustaz, lepas tu saya bubuh lah nombor dan operasi dia saya bubuh 5. Sebabnya dia ni antara yang kalau matematik dia ni paling cemerlang, antara yang cemerlang jugalah. Dia kalau contoh dalam kelas pun dia boleh saya minta tolong dia untuk bantu orang lain pun dia boleh terang bagi faham. Dia macam mentor saya dalam kelas matematik lah. Lepas tu sukatan geometri pun saya bagi 5 dan 5 juga, semua 5 lah. Dia ni hampir kita menguasai lah matematik ni. Cumanya untuk lepas tu ada juga bahagian dia kemahiran dan proses. Cuma yang ni pun saya tak berapa nak pasti sangat dia punya huraian dia macam mana. Cuma saya bagi kalau yang saya faham kemahiran dan proses ni apa yang dia kemahiran yang dia belajar lah kan dalam matematik ni. Lepas tu yang tu pun saya bagi 5 dan sikap dia pun dalam kelas pun elok lah dia jenis dia ni Amirul Furqan ni dalam kelas dia ketua kelas. Jadi dia boleh membimbing orang lain lah semua dan tahap penguasaan keseluruhan saya bagi 5 lah sebab dia ni ulasan saya bagi sana ada orang rumah tak sana. Baik tak. Mani. Oh. Siapa? Mani. Oh Mani. Mani. Dia panggil nama orang apa siapa Fitri? Mani. Sekejap lagi standby Cikgu Sariyah Noh. Cikgu ada boleh minta tablet tu.
Di sekolah mana ni? Internet laju sikit. Ada. Okey. Kalau BI Abang saya main sekolah abang. Internet. BI Dia dekat sekolah abang. Cik Rafidah boleh share template tak? Ya. Internet laju sikit lah. Kau pakai handphone tak? Omong yang sibuknya. Saya pakai laptop. Pakai laptop. Okey. Elok Untuk indikasi tidak sambung. Cik Ustazah Anis dengan Kasha. Ustazah Anis Kasha boleh? Boleh Ustaz, boleh. Okay. Terima kasih. Tinggal 3 lagi lah, Cikgu Sari, Cikgu Rafidah dengan Cikgu Anis Natasha. Ustaz Kamil nak tanya. Ya. Kan kita punya tu kena isi daripada kita punya yang bagi tempoh masa tu kan 28/6 sampai 31 Julai hak kita punya aktiviti. Lepas tu kita nak isi macam mana? Maksud saya. Okey, bentuk macam KSSR. KSSR dia buat peperiksaan kan. Jadi cikgu isi yang tu pertengahan tahun. Peperiksaan tu boleh jadikan sebagai kayu ukur. Tapi dia ada juga macam sukatan dan geometri macam Cikgu Ani bagi tahu tadi. Yang tu tajuk yang lah baru masuk 2 tajuk, 3 tajuk. Ya betul. Pandai sekali. Yang tu anda okey sama balik. Sangkut tak ni? Yang tu anda bincang kita balik dengan Ustaz Faisal. Okey besar sama balik. Saya sambung okey, seorang ya cikgu ni seorang abang. Nak tengok cara ya. Maksudnya tadi saya buat Amirul Furqan lah. Dan saya bagi 5 lah, 5. Ustaz, sebab saya bagi 5 ni ulasan sebabnya dalam kelas dia ni mampu. Dia ni kalau contoh saya buat aktiviti, dia ni akan jadi main dalam kumpulan tu juga. Dia jadi pencetus dalam kumpulan, kita lihat kumpulan tu. Sebab tu saya bagi 5. Tapi untuk ke-6 tu boleh juga insya-Allah Ustaz. Nanti saya akan bimbing dah untuk ke-6 lah. Sebab kadang-kadang depa ni kalau matematik ni depa terlalu macam dia ni kadang-kadang dia yakin sangat jawab soalan. Jadi bukan tak betul, cuma kadang-kadang bila dia yakin sangat dia cuai lah tambah tu silap apa semua, cuma kaedah tu semua dia. Kalau saya perhati dia tu memang cantik lah dia punya matematik dia tu. Penguasaan tu cuma bila jawab soalan kadang-kadang dia cuai sikit macam tu je. Jadi saya mau lah tak mampu nak bagi perfect 6 lagi lah. Boleh Ustaz? Okey Ustaz no? Okey, clear maknanya ada potensi. Bila ada potensi, kena habaqlah apa yang kita akan buat kat dia. Kita fokus jugalah. InsyaAllah okey cantik. Baik Ustaz. Nantilah cumanya kita kena tengok TP tu TP tu dibagi bukan kita convert daripada markah bukan. Betul. TP ni dia merangkumi semua termasuk dengan nilai juga akhlak dia lah. Kemahiran dia ada pengetahuan dia dah ada, kemahiran dia dah buat ada sampai dah melepasi tahap 4 tu maknanya dia boleh buat secara sistematik tu dah ada dah. Tu kita bagi markah lah sampai dapat 5. Cuma kita nak sampai dia jadi ada misali lah dia boleh tolong orang. Okey, cantik. Dia cakap tahu tu pun tak apa dah, mak dia dah clear dah. Bukan kata dia dapat markah 85 jadi tak boleh dapat lagi 6 ni, kalau dapat 1 boleh dapat 6 tu salah. Kita convert daripada markah kepada TP tu salah, tapi kita menyeluruh pengetahuan dia, kemahiran dia dan juga nilai adab akhlak dia. Settle lah, okey. Boleh buat betul tak? Jadi anda tak risau dah insya-Allah. Okey. Boleh cikgu ni clear? Setuju dengan cara tu dan nampak cakap dah tu. Okey, untuk guru agama pula. Guru agama. Sila. Ustazah Anis Natasha. Ya, sila. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Dengar tak suara saya Ustaz? Okey, dengar. Clear. Okay, Ustaz, saya nak share yang saya buat. Okay. Nampak dah Ustaz? Naik dah dekat skrin? Okey, dah. Okey, dah. Okey, saya ambil seorang je. Saya ambil daripada kelas 2 Umak. Iaitu Muhammad Faris. Okey, dari segi Al-Quran dia saya bagi tahap penguasaan dia 4. Lepas tu dari segi akidah saya bagi 3. Dari segi ibadah saya bagi 4. Dari segi sirah saya bagi 3. Adab 4 dan jawi 4. Okey, jadi tahap penguasaan keseluruhan bagi Muhammad Faris ni saya bagi 4.
Lepas tu ulasan dia saya buat Faris ni seorang yang boleh menguasai mata pelajaran dengan baik dari segi pembacaan Al-Quran, akidah, ibadah, jawi dan adab. Dan Faris ni juga seorang yang boleh berkomunikasi dengan baik dengan guru serta rakan-rakan di dalam kelas. Dan dari segi penyampaian kerja sekolah, kemas dan tidak pernah tak hantar. Kira maksudnya dia kalau bagi kerja sekolah selalu hantar lah. Lepas tu dan dia juga boleh membantu rakan sekelas dari segi ketidakfahaman pembelajaran. Okey, yang tu saja daripada saya. Boleh bantu tu bukan boleh belajar sampai 6 ah? Boleh bantu. Okey, sebab saya kan baru pertengahan tahun Ustaz. Jadi keseluruhan subjek bagi pendidikan Islam ni banyak. Jadi saya tak boleh lagi untuk bagi dia sampai tahap 6. Saya boleh mampu bagi dia sampai tahap 4 saja dulu. Tu je lah dari segi saya. Maknanya dia dah melepasi sampai tahap boleh buat dengan sistematik lah. Kemarin-kemarin tu dia ada kemahiran dan juga boleh buat secara sistematik. Okey lah. Kalau kita lihat dia boleh buat sampai dia istiqamah, tak berubah-ubah. Dia punya ni berubah makin baik tak apalah. Dia tak jadi makin teruk. Dia tak patah balik. Okey, kita boleh belajar ke 5 lah. Itu contoh yang kita bagi. Kalau mak dia tanya awak tak boleh bagi 5. Kena cerita tu. Kalau mak dia tanya awak tak boleh bagi 5 ke. Kita boleh hebat lah. Walaupun pertengahan tahun ni, kiranya kita bolehlah bagi sampai tahap 6. Ya, boleh. Walaupun kita tak habis kalau layak kita lagi. Kalau layak sebab pertengahan tahun ni dia akan tinggal sampai beberapa subjek kan, beberapa topik kan. Betul. Dia tak semua. Okey, itulah. Maksudnya PBD ni kalau contoh cikgu isi yang pertama ni, maknanya ni kita kena simpan lah. So untuk akhir tahun kena bagi yang kosong yang baru kan. Untuk kita ukur kan PBD yang pertama dengan PBD yang kedua. Kalau ada penurunan TP dia maksudnya kita kena bagi rumusan lah. Ya, kena ada dia punya justifikasi sebab apa. Maksudnya naik ada sebab apa turun. Maksudnya kita tak boleh nak edit balik yang satu ni lah kan. Yang tu dia akan berterusan ya. Ya. Okey, jadi apapun kita sedia justifikasi lah. Sebab murid sebab apa. Ada 2 orang ni cikgu Ustaz boleh? Boleh tak apa sila. Okay, lagi ada masa lagi. Panitia sains, Cikgu Sariana, Ketua Panitia. Okay, terima kasih Ustaz. Nampak jelas lah. Jadi cara tu nampak okey lah. Okay, sama-sama. Maknanya dah ada kemahiran untuk kita nak buat TP dan juga nak bentang kat waris mereka nantilah. Okey. Terima kasih banyak. Okey, sila Cikgu Sariana insya-Allah. Okey, Ustaz saya cuba share dulu nah. Tak nampak tak Ustaz? Alright, clear. Ada nampak? Okey, yang ni saya sempat buat 5 je nama. Itu pun jenuh nak cari jugalah. Okey, saya terus fokus pada seorang murid je Ustaz lah. Okey, sila. Okey, Muhammad Ainan Syafi bin Muhammad Saad. Okey, saya pilih dia untuk sains, inquiry dalam sains ni dia ada berapa topik? Ada 3 topik. Iaitu kemahiran manipulatif dengan juga kemahiran proses sains. Saya bagi 5 dekat dia sebab apa? Sebab dia ni boleh menghuraikan pengetahuan dan juga dia boleh jalankan eksperimen secara sistematik dan betul. Sebab dia saya bagi 5, tapi kenapa saya tak bagi dia 6? Sebab dia nak, orang kata apa? Dia nak cetuskan idea ataupun kalau berkaitan dengan kebat kan, masih tak boleh lagi lah. Benda yang sedia ada dia boleh buat, dia boleh menyelesaikan. Tak dengar suara, dia hang bang. Ustaz? Ustaz boleh dengar tak suara saya Ustaz? Baru dengar ni. Tadi cakap dekat seminit tak dengar. Ya ke? Okey Ustaz, saya rasa saya nak kena tunjuk. Saya ni je lah. Nak share screen takut. Jadi tak kuat kot lah internet.
Saya ni je lah tunjuk kamera je lah nah. Jadi cikgu maklumlah sebab apa dia dapat uni lagu ni dan kita kena sebut jugalah dia ada potensi untuk kita tingkatkan lagi dengan apa dia. Berdasarkan prestasi tu kita cuba rangsang murid kita sampai dapat macam tu. InsyaAllah boleh Okay, terima kasih Ustaz nah. Ada lagi tak? Kau ada apa-apa nak kongsi lagi ke ataupun nak tanya ke? Tak apalah. Ni panitia bahasa Inggeris, ketua panitia. Okey, sila. Teacher Rafidah. Sekejap lagi lah kita bagi PJ Kuri ya. Apa dia? Teruskan. Saya share. Nampak tak? Tak naik. Nampak ke nak? Screen, saya share screen. Share tapi tak naik gambar. Tak naik lagi. Gambar DP ya. Naik gambar DP Rafidah ya. Template tu tak naik Tak naik. Tak naik kok? Tak. Dia tulis present tapi present tu tak naik. Saya try lagi. Apa? Laptop ke apa? Windows tak kot? Windows tak? Okey, naik dah teacher. Naik dah. Okay, ni apa saya buat untuk budak kelas saya sendiri lah 4 Hasan. Saya buat untuk 5 orang. Tapi saya present pasal seorang dua lah. So ini kat sini first ni nama budak ni Adam Arayan. Tapi Adam Arayan ni dia budak baru tau. So saya nak apa ni panggil? Nak bezakan sikit lah dengan produk Sriti. Kalau produk Sriti saya nak bezakan dia Adam Arayan ni dengan Ayatul Huda lah sebab mereka sama level. So Adam Arayan ni saya listening sama juga dengan Huda ni. Produk Sriti dia listening saya bagi 4, speaking 3, reading 4, writing 3. So dia punya tahap keseluruhan tu saya bagi 4 lah sebab mereka ni dua-dua lah. Sebenarnya saya tak boleh nak bagi lepas sampai tahap 5 sebab tahap 5 kalau ikut tahap penguasaan tu tahap 5 tanpa bimbingan guru kan. Tapi sebabkan mereka ni dua orang masih lagi dekat tahap 4, masih lagi lah perlukan bimbingan guru. Tapi boleh dekat ulasan ni saya bubuh mereka boleh pergi sampai tahap 5 dengan kerap. Saya akan bagi ni macam next nak bagi mereka naik ke tahap 5 tu saya akan bagi kerap latihan karangan dengan kerap tutur lah supaya mereka boleh langkau ke tahap ke-5. Dengar Ustaz? Okey, cantik. Ulasan clear. Cuma satu je, kena tambah juga tentang nilai dia, adab dia. Kena sebut juga. Kalau nilai ni, kalau yang laki ni Adam Arayan ni dia tak tahulah saya tak pasti sebab budak baru kot. So dia macam payah sikit nak mengajar orang. Nilai dia nak ajar orang tu macam kurang sikit. Tapi dia boleh buat kerja sendirilah kalau dah apa ni. Kalau macam Ayatul Huda ni kalau dia dah boleh, dia dah dapat input daripada guru, dia dah faham semua. So dia akhlak tu dia boleh ajak budak-budak lain. Dia tertib tak? Ada kecauan ke ataupun kurang-kurangnya kena sebut apa yang baik lah. Kalau dia rajin kata terima kasih ke apa ke semua tu, menghargai usaha kita ke pertolongan kita ke, kena sebut juga kat waris dia. Kalau tak ada tu kata anak cik ni dia kurang memberi penghargaan dekat orang, tak pernah dengar boleh sebut terima kasih apa, kena cerita aku tu. Sampai tahu tu lah. Kalau yang part yang kita boleh sebut lah kat waris dia. Kalau dia sebut
tahniah. Anak cik ni bagus. Di mulut tu kata terima kasih ya. Maknanya dia ada penghargaan. Okey. Jadi jangan lupa pengetahuan dia, kemahiran dan juga nilai akhlak dia tu juga kena jangan lupa untuk kita sebut. Dan jangan lupa untuk kita nak taksir di situ, tengok akhlak dia lagu mana. Tu juga memberi kesan kepada TP yang kita bagi itulah. Okey, bukan hanya berdasarkan akademik saja, tapi tengok pada nilai akhlak tu jugalah. Okey, kalau akhlak dia baik, okeylah. Kalau kurang sikit, kita kena dan juga kita kena bantu dia untuk memperbaiki akhlak tu. Kalau boleh lelah tu juga. Kalau boleh dalam masa beberapa hari, minggu kan, setahun kan, habaklah aku mana pun. No? Boleh tak no? Okey, Ustaz Kamil, boleh no? Ya. Boleh Ustaz. Selesai Ustaz. Okey. Nak buat rumusan sikit lah, no? Boleh no? Orang dah faham dah. Ingat, saya nak pergi masjid ni. Lah dah vaksin boleh pergi dah. Okey, baik. Dulu, orang sebelum bang kena pergi dah. Pasal dah cukup 15 orang, pergi nak tulis nama, 15 kena balik. Kadang-kadang duduk lawan berebut dengan ICU, suruh dia balik ataupun dia minta saya balik, betul lah. Sama balik, tak apa. Ni dah boleh masuk 1 orang. Okey, baik. Jadi, tahniah kepada pengusaha seriti dan juga guru dia lah. Yang boleh dapat menguasai lah cara nak mengisi PBD ni. Juga terima kasih pada Cikgu Fitri lah, kongsi juga apa-apa yang ada pada template tu. Nak kena buat kat mana tu, sila kongsi dengan kawan-kawan. Takut nanti dia tak jumpa. Okey, patutnya nak cerita tu, tapi anda pun nak cerita tu terlampau, apa orang panggil, terlampau teknikal sangat lagi, tak habis masa kita pukul 5 ni. Patut nak multi awal tadi. Okey, jadi secara keseluruhannya, okey, berbalik pada perkara PBD ni mesti bermula dengan perancangan kita. Kemudian perancangan tu kena tahulah, ambil tahu semua dengan DSKP tu. Dan dalam perancangan itulah kita ada guru sebagai pendorong. Kita nak dorong murid kita boleh dapat sampai tahap TP yang paling tinggi. Kalau dia dah 5, dia nak bagi dapat 6. Dia 4 nak bagi dapat 5. Kalau dia kurang beradab, kita nak bantu dia sampai dia boleh beradab, dah boleh kita melepasi tahap 5 dan sebagainya. Kita bantu tu nama PBD. Tu berulang-ulang. Kita bantu lagi sampai. Itu kalau hak yang boleh, hak yang tak boleh guna hak tak arti baca, hak tak arti sama juga berulang-ulang. Kita bantu dia sampai dia boleh baca. Kalau dia tahu, faham dan boleh buat tahap 3 pun cukup dah. Kan? Tapi kita boleh bantu lagi sampai bersistematik, sampai beradab dan sebagainya. Ada yang beradab baik. Beradab sungguh-sungguh baik, tapi dari segi akademik, pengetahuan dan kemahiran dia masih kurang. Jadi kita seimbangkanlah antara kedua-dua tu. Seimbangkan. Orang yang beradab ni dia pasti akan boleh lah, insya-Allah. Sebab dia dengar kata dia akan dapat ilmu. Jadi yang tu juga kita nak kena pesan kat murid kita. Selalu kena pesan. Guru ni sebagai murabbi dan juga muadib, memperbetulkan akhlak dan juga memberi peringatan tentang adab akhlak ni supaya dia lebih jadi tertib ni. Bila kita duk pesan lah, kena beradab sebagainya, pesan lah apa-apa yang kita nampak. Okey, tu pertama lah perancangan. Kemudian pelaksanaan kita pun kita kena ada lengkap, kena ada senjata lah bila nak pergi perang. Instrumen tu kena ada lah. Instrumen hari ni kena pegang tajuk ni sesuai kita tak sedar dalam bentuk apa, amali ke, tulisan ke, lisan ke. Dia boleh saja lisan, tulisan, amali, hands on dia buat, kuis ke, lembaran kerja ke. Kita sendiri boleh tengok tajuk ni sesuai dengan apa. Okey, dan ada murid kita ni, dia yang geng TV satu yang tak boleh baca ni, mungkin sesuai dengan lisan kat dia. Kan, mungkin dia berminat menyanyi, suruh dia menyanyi dalam ni. Sebab saya tengok budak-budak darjah yang satu kau apa duk menyanyi lagu apa tentang Nabi. Kan, Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan nun apa semua tu, dia buat dalam bentuk lagu. Yang tu pun bila dipersembahkan tu, kita boleh dapat ukur tahap kepahaman dia. Kan, dia boleh cerita apa semua tu automatik kita boleh nampak dah. Pada peringkat awal kita nampak, murid kita dah dapat kuasai. Walaupun dalam bentuk, dia mempersembahkan dalam bentuk nyanyian. Sajak ke, syair ke, tu semua instrumen-instrumen yang kita nak kena ada. Nak pergi perang tu lah. Jadi guru kena rancang petak tu. Bila laksana pun macam tu lah. Mudah kan kerja kita bila dah perancang. Sebab PBD ni dia dah masuk jadi sebahagian daripada aktiviti PDP kita.
aktiviti PDP kita mesti dimasukkan juga pentaksiran. Kadang-kadang pentaksiran tu memakan sampai 70% daripada aktiviti pengajaran PDP kita ni, 70% ada PVD. Kan, kita buat ni kan, murid sendiri buat sebagainya kan. Kadang-kadang makan sampai macam tu, 70% aktiviti pentaksiran. 70% sebab murid juga dia mentaksir untuk kenal potensi diri dia. Kadang-kadang kan PVD ni apa? For learning kan, for learning untuk pembelajaran, as learning tentang pembelajaran, sebagai pembelajaran juga tentang pembelajaran ni semua tu, hak tu yang sumatif lah. Okey, tapi hak yang belajar pentaksiran untuk pembelajaran, pentaksiran sebagai pembelajaran tu, sebagai pembelajaran. Dia mentaksir tu sebagai isi pembelajaran tu dalam bentuk, dia dapat ilmu dalam bentuk pentaksiran. Boleh juga. Okey, itu. Nanti yang ingat Kak Syifa Serta Biarlah yang as learning, off learning tu. Off learning kan, as learning semua tu dah kita kena lancap, dia kena faham. Tak ya, bukan hafal, fahamnya. Baru kita boleh apply. Okey, tu yang ketiga, kedua tu. Yang keempat, bila kita dah mengisi itu dengan professional judgement yang kita buat, kita kena ada juga kemahiran untuk membentangkan kepada waris dia. Sebab waris dia nak tahu juga perkembangan anak dia. Sebab tu daripada PPD, guru dapat apa dia, murid dapat apa dia. Daripada PPD ni, guru dapat mengetahui perkembangan anak murid dia. Pertama dia kena tahu lu, guru kena dapat tahu juga keberkesanan yang dia mengajar tu. Kalau tahu tak berkesan, dia boleh ubah cara, teknik dan sebagainya, kaedah sebagainya. Sebab dia tahu murid-murid ni pelbagai kemahiran yang dia boleh. Ada yang pandai menyanyi, ada pandai macam-macam lah. Okey, murid pun kena boleh tahu juga potensi dia. Adakah ada pembangunan dalam diri dia dan sebagainya. Betul, waris pun kena tahu juga apa yang ada dapat pada anak dia dan apa yang perlu dia kena bantu di rumah. Biasakan di rumah untuk membantu anak dia dapat kuasai isi pelajaran. Dan kita dapat meningkatkan TP dia lah, meningkatkan TP. Mesti ada peningkatan. Peningkatan tu mesti ada evidence dia. Evidence dia kita boleh cerita lah. Tu yang saya dah boleh bagi cerita lah. Minta maaf lah, tak boleh nak bagi lama-lama. Dan mungkin tuan-tuan pun dah letih. Lengoh, saya pun dah larat lah. Sama-sama lah. Saya masih lagi seronok kalau kita buat secara bersemuka. Saya akan bagi bahan, kita akan buatlah secara lebih efektif lagi lah. Kalau walaupun dalam ni nampak okey lah, nampak penguasaan tu sudah ada. Tahniah, terima kasih semua. Boleh lah, insyaAllah. Yang penting kita buat sampai waris puas hati. Dia ada ROI lah, return of investment. Sebab sekolah kita dibayar. Sekolah kita, mereka nak bayar. Baru hantar sekolah tu. Kami hantar sekolah swasta yang kerajaannya, mereka hantar sekolah swasta yang kena bayar. Jadi kita nak kena pulangkan balik apa yang mereka dah bayar tu dengan hasil yang terbaik yang boleh menggembirakan ibu dan ayah lah, yang mereka berhampas pula duk cari duit nak bayar bulan-bulan ni. Yang tu yang dapat nak sampaikan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi slide nak bagi kat Ustaz kami, insyaAllah. Itu saja. Okay, terima kasih banyak pada Ustaz. Cici bawa kot jadi. Ya Ustaz. Okey, terima kasih pada Ustaz Faisal atas pembentangan. Okey, diharap semua